dengan apa yang kuis tu, soalan kuis tu kan. Kod-kodlah keluar ke apa, saya tak tahu, okey. Saya tak tahu dia nak keluar apa. Okey, kita akan masuk chapter 2, tapi sebelum saya nak masuk chapter 2, bagi yang masuk awal ni, kita akan ajar guna calculator dulu. Ini siapa yang datang awal ni, saya ajar guna calculator, tapi saya rasa korang semua dah guna calculator, dah tahu dah guna calculator. Okey, macam yang hari tu punya soalan, pun awak boleh guna calculator sebenarnya. Lepas tu awak just insert dalam table sahaja. Okey, insert dalam table sahaja. Okey, jadi untuk guna kalkulator ni, kalau saya guna 991, okey, 991. Kalau awak guna yang 570 ni pun boleh juga kalau untuk function biasa. Okey, untuk function biasa boleh. Tapi untuk cari root, kena pakai 991. Saya tak tahu nak guna macam mana nak cari root kalau pakai 570 ni. Okey, tapi untuk yang soalan hari tu, awak boleh guna kalkulator ni. Contohnya sini, awak onkan je. Awak onkan saja, on je. Lepas tu awak kena shift clear. Lepas tu awak tekan 3. Jadi dia akan reset semua data. Jadi sebelum start tu kita akan reset semua data dulu dalam ni. Maksudnya apa yang awak tulis sebelum ni, dia akan reset dululah. Okey. Jadi shift, tak boleh nak tunjuk lah. Shift clear, tekan 3, lepas tu tekan equal tu sampai habis. Maksudnya dia dah reset. Bila dia dah reset tu, awak terus je masuk equation. Katakan soalan yang hari tu 10 kan? Baiklah 10. Lepas tu alpha x cube kan. Cube adalah kuasa 3, shift tekan cube kat situ, dia akan keluar macam tu. Okey, dia akan keluar macam tu. Lepas tu apa lagi? Plus 2 alpha x squared. Macam tu. Okey. Lepas tu dia akan minus 4 alpha x kan. Macam tu. And plus apa ni? 25 kan soalan hari tu. Okey. Dah dapat macam tu. Okey, dia dah dapat macam tu. Okey, equation dia. Okey, bila dah dapat equation ni, awak kena tekan cal tu. Cal. C-A-L-C tu. Okey, tekan cal tu. Okey, bila dia tekan cal tu, dia akan minta huruf X tu. Apa nilai X tu? Okey, jadi apabila masuklah nilai X tu berapa? Kan, masuk nilai X tu berapa? X tu dengan untuk soalan ni, dikata X untuk current value adalah berapa? Soalan hari tu? 2, madam. Okey, 2. Jadi masukkan 2. Masukkan 2. Bila masukkan 2, tekanlah equal. Okey, keluar dapat 105. Okey, itu adalah current value kita. 105. Okey, katakan dalam soalan tu lepas dah 2, dia kata first dia suruh step size dia 0.25 kan. 0.25. Jadi korang tekan cal tu balik. Cal tu dia akan suruh masukkan balik nilai X tu. Bila masukkan nilai X tu balik, tengoklah. Kalau previous, kita kena tolak dengan 0.25. 2 tolak 0.25 berapa? 1.75. Jangan salah tekan. Okey? 1.75. Ada juga yang salah kan? Jangan salah. Okey? Jadi equalkan dia. Bila equalkan dia, dia akan dapat 77.72 kat situ. Okey, kita bundarkanlah. Ambillah 2 tempat perpuluhan, 3 tempat titik puluhan macam tu. Okey, jadi awak continuous lah. Lepas buat previous, awak buat pula dia punya future. Kan? Awak buat dia punya future, nanti awak dapat nilai dia. Okey. Dah dapat nilai dia. Okey, dah dapat nilai dia tu, nanti awak masukkanlah dalam table. So, lepas tu awak keep repeated guna yang H sama dengan 1. Betul tak? H sama dengan 1. Betul lah kan? H sama dengan 1. Jadi masukkanlah. Current dia tetap 2. Okey? Tapi dia punya step size dia naik 1. Jadi kalau previous 1 adalah, previous 2 adalah 1. Feature 2 adalah 3. Masukkanlah 1, cal balik 1. Dapat 33 situ, ambil cal lagi 3 kat situ, dapatlah 301 dekat situ. Okey? Tu cara guna calculator. Okey, cara guna calculator. Jadi lepas tu awak boleh je masuk dalam table, lepas tu awak bolehlah kira FDM, BDM dengan CDM tu. Okey? Untuk FDM, feature minus dengan current, per dengan H. Kalau untuk BDM, center minus previous over H. Untuk CDM, feature minus previous over H. Over 2H kan? Over 2H. Saya salah tulis kat sini. Okey, nanti betulkan ada kat skema saya. Okey, clear
Jadi maksudnya tak adalah susah sangat kan saya ajar awak guna kalkulator. Tapi hari tu saya tak nak ajar lagi supaya awak tahu macam mana nak buat calculation dia, awak tahu nak guna formula dia. Lepas tu bila awak dah tahu nanti, awak tahu nak apply kat mana kan. Lepas tu awak dah tahu guna kalkulator dan senanglah awak masukkan dalam table sahaja. Okey, clear. Sebab lepas ni kita akan guna banyak lagi untuk kita kira dia punya pakai kalkulator. Okey? Okey, dah habis membebel berapa lama? Okey, 11 minit dah membebel. Okey, baru 11 orang. Baru 11 orang. Tapi tak apa, kita akan mulakan juga sebab saya takut saya tak sempat nak ajar. Jadi mungkin dia orang masuk tu kita dah buat sum calculations. Jadi bila dah buat sum calculation tu maksudnya dia bolehlah kot nanti nak buat kan. Sebab numerical is mostly kita tak boleh lari daripada calculation. Kan siapa yang tak suka maths tu kena buatlah suka-suka maths kan. Macam saya yang tak suka maths tapi terpaksalah buat suka. Okey. Okey, untuk chapter 2 ni this outcome dia, okay, to determine the roots of equation using graphical method. Okay, kita ada a few method sebenarnya. And untuk pengetahuan korang, macam untuk yang lambat masuk yang hari tu, okay, untuk chapter 2 ni kita ada individual assignment. Okay, ada individual assignment. Nanti korang boleh tengok dekat dalam team tu, saya dah masukkan dah tajuk-tajuk tu. Okay, bila untuk individual assignment ni, kita perlukan dalam satu grup tu berapa orang? 4 orang. 4 orang kan hari tu saya 4 ke 3 orang? 4 ke 3 orang lah macam tu, saya pun tak ingat sangat kan. Okey, jadi kenalah ada grup tu. Sebab apa? Untuk satu tajuk, satu task, kita akan guna multiple method. Okey, macam dalam chapter 2 ni ada multiple method ni korang tengok. Untuk breaking method, kita ada bisection and false position. And untuk using open method, kita ada 1 point iteration ataupun saya selalu panggil feed points. And kita ada Newton-Raphson. Newton-Raphson ni sangat famous, okay, sangat famous untuk soalan test. Okay, lepas tu ada secant method. Secant method tu tengoklah. Dia kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang tak keluar. Okay, dan dia ada modify Newton-Raphson method. Okay, and dia ada modify secant method. Untuk modify dua-dua ni takkan masuk dalam test. Okay, takkan masuk dalam test. Soalan chapter 2 ni saya buat. Okay, diikutlah saya punya mood nanti. Okay. Jadi kita akan ada tiga open method yang kita akan fokus buat. And for modified ni kita akan tengok juga tapi kita tak fokus banyak lah sebab dia tak keluar dalam kita punya exam. Tapi cara buat dia sama sahaja. Dia just ada, bila dia dah keluar Newton-Raphson, dia nak nampakkan benda tu lagi senang sikit, dia adalah guna some equation yang untuk dia simplify. Jadi dia pakai nama lah, dia tukarlah nama modified. Macam tu dia dengan secant. Dia gunalah modified tu. Tapi dia depend pada dia punya equation je lah. Nanti equation tu kan formulation tu kan nanti korang boleh tuliskan dalam nota kan untuk bawa dalam test kan. Jadi tak ada masalah. Okay, untuk learning outcome is to understand what root problem are and what way where they occur in engineering and science. Okay, knowing sebab kita dalam engineering, jadi kita nak tahulah kat mana kita boleh apply kita punya method-methods ni. Bila kita dah dapat data, kita nak apply kat mana. Okay, ataupun kalau kita nak buat kita punya analysis dalam kita punya sistem, kita dah dapat ada 2 equation, 3 equation ke, macam tu. Nak dapatkan dia punya analysis, jadi kita bolehlah gunakan dia. Okay, knowing how to determine a root graphical. Untuk root graphical ni saya pasti waktu SPM dulu semua orang dah belajar. Okay, daripada gambar gajar graf tu kita nak keluarkan dia punya root. Root tu adalah nilai X ke dalam quadratic equation tu kan. Nak dapatkan nilai X dia kan. Tu lebih kurang lah macam tu. Tapi daripada graphical, kita tengok dekat dia punya gambar tu, kita boleh point kan dia kat situ. Mana satu yang intercept, mana satu yang tak intercept kan. Okay, understand the incremental search method and its shortcomings. Knowing how to solve a root problem with the bisection method. Untuk bisection dia kena, bukan sekat bisection, a few method yang lain pun kita kena tahu nak dapatkan roots. Okay, jadi macam saya kata dalam kalkulator pun boleh guna untuk dapatkan roots kan. Macam saya hari tu untuk cek jawapan, saya akan try lah guna kalkulator. Tapi kalau untuk first time korang nak study, jangan guna kalkulator lagi. Macam yang saya ajar hari tu, buat guna dulu mathematical, guna dulu familiarkan dulu dengan formula, tekan basic calculator dulu. Jangan masukkan direct pada
kalkulator lagi. Okey, nanti awak terlalu depending. Katakan dalam test tu awak blur, awak blank. Tak boleh nak tekan kalkulator ataupun tak boleh nak fikir time tu kan. Sekurang-kurangnya awak tahu manually method untuk masukkan nilai-nilai tu. Okey. Knowing how to solve a root problem, okay tadi, knowing how to estimate the error of bisection and why they're different from the error estimation for other types and root location algorithm. Understand false positions and how it different from the bisection. Okay. Jadi untuk yang hari ni dalam chapter 2.1 ni kita akan tengok two method. Untuk yang apa nama dia? Apa nama dia? Untuk breaking method. Untuk hari ini kita akan buat breaking method saja. Jadi kita akan try habiskan untuk bisection and also the fast position method. Okey. Jadi lepas cuti raya kita akan lepas cuti raya kita akan masuk open method. Jadi kita akan tengoklah method-method yang bawah tu. Untuk hari ini kita akan buat bisection dulu, okey? Bisection. Okey. Bisection and fast lah sebab dia lebih kurang. Jadi kalau macam kita asingkan dia nanti takut nanti korang tak boleh nak implement dia. Okey, lepas tu habis yang ni kita mungkin saya tak tahu pasti. Saya ada quiz kot. Ada quiz tak? Soalan ni. Tengok jap ujung last dia punya ni. Mungkin saya akan bagi last tu quiz dia. Okey, jadi awak kena buat latihan dia supaya awak lebih familiar. Okey. Masih 19 orang. Okey. Masih 19 orang. Okey, masih 19 orang tapi tak apa. Okey. Okey, ini adalah method-method 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 method. Maksudnya nanti kalau dalam assignment kan dia ada, dalam assignment kan nanti ada, saya kata kena pilih method dalam satu group kena ada 4 orang. Jadi setiap seorang tu kena pakai method yang lain-lain. Tapi dia kena pilih lah. Lepas tu kita last kali dalam report, korang kena buat comparison ada value-value method tu. Okay, last kali kena buat comparison 4 method ni dengan adalah analisis lah. Buatlah some few words in term of each method tu. Okay, kenapa saya kata suruh buat analysis and try to explain for each method tu sebab kata nanti kalau awak buat FYP ke kan, awak kena ada skills of analysis tu juga. Okay, jadi kita buat siap-siap. Saya nak develop skill and analysis awak tu untuk awak justifikan problem awak daripada each method yang awak gunakan tu. Okay. Ada yang hantar quiz tu tak ada buat explanation juga. Ada dia tak buat explanation. Tapi saya tak return balik. Okay. Sebab jawapan dia betul. Cuma dia tak ada explanation. Jadi bila dia tak minta explanation, sila tulis explanation. Kadang-kadang saya ni tak linear sangat. Bila nampak a few word yang awak justify apa yang kerja yang awak buat, saya akan bagi markah. Tapi kalau awak tak tulis langsung, saya tak boleh bagi markah walaupun 0.5, walaupun 0.1. Okey, jadi try write. Bila dia kata put some explanation, try lah tulis a few words yang awak boleh nak tulis supaya saya boleh bagi markah untuk awak. Okey? Kalau macam tak tulis tu susahlah. Katakan orang lain semua dapat 10, mungkin kat markah untuk explanation tu adalah 3 ataupun 2, awak dah tak dapat 10 dah. Rugi kat situ. Walaupun jalan kira awak semua dah betul lah masa tu. Okay. Jadi siapa yang hantar quiz tu tak buat explanation, nanti ingatlah buat explanation. Okay. Saya tak return balik sebab dia dah, yang return tu hanya yang ada buat pengiraan salah saja. Kalau yang tak salah tu saya tak return. Jadi siapa yang dapat return daripada saya tu, maksudnya dia buat salah. Okay. Ni okay, dah ramai sikit, dah 21. Okay lah, boleh lah. Okay. Okay, introduction. Years ago, we learn how to use ni X. Kita nak dapatkan roots kan, kita akan hafal formula ni waktu dalam quadratic equation kan. Quadratic equation. Formula ni kita hafal dalam quadratic equation dalam maths modern ke maths? Saya pun tak ingat sebab dah lama sangat. Okay, jadi kita akan gunakan formula ni. Sometimes kita akan gunakan formula ni, tapi saya tak gunakan formula tu. Tapi awak kena hafal and try gunakan. Katakan awak blank, awak tak tahu nak buat, awak boleh gunakan. Saya gunakan kalkulator hari tu. Saya gunakan. Macam saya nak kata, untuk kira root, dia boleh guna kalkulator 991EX. Okay, 991EX boleh cari root. Kalau untuk 570 dia tak ada. Dia tak boleh kira root. Tapi atau saya tak pasti sebab saya tak explore lagi. Sebab saya try explore hari tu, saya tak nampak dia boleh kira root. Tapi mungkin dia boleh kira. Tapi saya tak pasti. Nanti kita tengok balik. Okay. Bagi yang masuk lambat tadi, saya dah ajar cara nak guna calculator, nak masukkan equation. Okay. Jadi equation ni korang hafal kan? Dulu, zaman-zaman dulu. Minus B plus minus square root of B squared minus 4AC over 2A. Untuk dapatkan
root answers for it. Root answer untuk kita punya equation. Jadi dia bagi A tambah B. Mana dia punya pen tah? Ada pen saya. Okey. Jadi katakan dia bagi okay, katakan dia bagi 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Kan? Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ini just recall apa yang korang buat dah belajar dalam SPM dulu kan. Jadi masukkanlah dalam equation tu, dapatlah dia punya nilai root. Jadi nilai root dia akan ada 2 lah. Probability dia ada 2 sebab dia ada plus minus kat situ. Okey, mula ambil yang plus, lepas tu ambil yang minus. Okey, kalau dalam calculator sebenarnya dia bagi 1 je nilai. Jadi kita boleh pilih lah mana satu. Okey. Okey, contohnya ni dia kata ni. Ni A, B and C. Okay, but a function like A, B, C and so on ni maksudnya kalau kita ada a few variables yang more than 3 tu, kita dah tak boleh nak guna sebab ia lebih, dia kena guna dalam analytical. Ni analytical lah. Okey, dia tak boleh guna dalam analytical. Sebab tu kita perlukan numerical untuk bantu. Kalau ia adalah complicated. Okey, dia lebih dia punya, power of dia lebih daripada 2. Okay, root problem occur when some function f can be written in the term of one or more independent variable x, where the solution of x equal to 0 yield and solution to the problem. Jadi kita akan samakanlah dengan kosong sini. Bila kita samakan kosong sini, kita boleh kita cari dia punya root equation. Root value. This problem often occur when the design problem present on the implicit equation for the required parameter. Okay, jadi mungkin equation ni kalau nampak macam ni, quadratic equation ni, dia nampak kenapa kena ada quadratic equation, sebab kadang-kadang kita kan ada kita punya graph kan. Graph tu yang akan melambangkan kita punya equation tu. Sometimes it's linear, sometimes it's quadratic, sometimes it's dot product. Jadi depend. Equation ni akan jadi multiples, okay? Tak kisah. Depend pada kita punya formula kadang-kadang, formula. Okay, determine the real roots of the ni. Okay, yang ni macam saya tak nak pergi jauh. Okay, untuk analyticals ni, korang kena cari first kali dalam apa sahaja calculation, even though yang hari tu korang belajar pun, korang kena cari actual value. Okay, bila actual value, korang akan guna analyticals method. Okay, kenapa kita nak dapat actual value tu? Value yang fix tu. Okay, value yang fix tu. Bila kita dah dapat value yang fix tu, baru kita boleh buat comparison dengan kita punya numerical method. Numerical method ni kan saya dah cakap untuk chapter 1.1 hari tu, dia adalah approximate method. Kita anggarkan dia. Jadi apa yang kita anggarkan tu, adakah dia sama dengan actual yang kita calculate tu. Okay. Jadi sebab itu dia akan jadi benchmark. Analytical method dia akan jadi benchmark daripada kita punya approximate method. Okay. Jadi kalau nak dapat analytical ni, saya rasa korang dah buat banyak dah. Jadi korang akan samakan dengan kosong macam cakap tadi. Jadi X pergi sini, jadi akan jadi kosong. Jadi 0.8 equals to 0.3X macam tu. Jadi X sama dengan 0.8 bagi 0.3. Jadi dia akan dapat, bagi, exercise sikit tangan. 0.8 bagi 0.3. Okay. 2.67. Okay. Ni actual value kita. Jadi ni adalah kita punya actual value ataupun true value. Jadi true value dia adalah value yang kita akan buat comparison dia. Okay, dia ada true value dia. Okay, ni cara dia. Ni dapat analytical. Jadi katakan nanti kalau soalan dapat first kali, tolong buat analytical method untuk dapatkan true value. Okay, dah dapat true value tu, barulah proceed dengan assumption kita tu, approximate value kita, numerical method kita tu. Okay. Okay, dia ada graphical method. Graphical method ni pun saya tak nak pergi jauh, tak nak pergi lama-lama. Sebabnya graphical method ni yang memang korang dah belajar dulu waktu SPM. Daripada graph tu korang nak dapat berapa root kan. Root tu adalah kat mana? Kat intersection. Intersection of each. Bila dia duduk macam ni, dia tak ada root. Dia has no root. Sebab dia tak bersilang. Okay, dia tak duduk kat intersection dekat x-axis. Kat x-axis. Kalau sini tak ada root. Macam ni dia ada 2. Nampak dia ada 2 bertembung kat sini dekat point x-axis. Macam ni dia ada 1 root saja. Ni kalau macam graph macam ni dia akan ada 3 roots. Korang akan dapat 3 roots kat situ. Okay. A simple method for obtain the root estimate of the root of the equation fx equal to 0. Observe where it cross the x-axis. Itu maksud dia. Graph can also indicate where root may be and where some of root finding method may fail. Okay, in the generals, if x L equal to the lower bound,
and XU equal to upper bound. Okay, yang ni korang kena tahu juga. Okay, which one is lower bound? Which one is upper bound? Okay, kena tahu Jadi kena familiar dengan ni sebab dalam bisection and also the fast method tu dia akan gunakan upper bound and lower bound ni. Okay, jadi kita kena familiar dengan dia. Okay, no root or even numbers of roots. Fxl and Fxu have different sign at odd number of the root. Okay, jadi kalau katakan lower bound dan upper bound ni maksudnya kita punya actual value mesti duduk tengah-tengah dia. Okay, either duduk tengah-tengah ataupun between lower and upper. Contohnya dekat sini. Katakan kita ada graf yang macam ni. Okay, jadi kita punya point dekat, kata dia ada kat sini. Okay, root dia ada kat sini, ni root dia kat sini. Jadi kita akan point sini adalah kita punya lower bound. Sini kita akan jadi upper bound kita. Okay. Jadi kita punya actual value akan duduk tengah-tengah. Bukan duduk tengah. Ada duduk between. Okay, between upper and lower. Sebab tu macam tu cara kita nak decide dia, kita kena pastikan kita punya actual tu duduk tengah-tengah. Okay, kita punya actual tu kena duduk tengah-tengah. Katakan kita punya value, contohnya ni kita letak dekat sini. Dia akan jadi, calculation kita akan dapat X equal to 0. Maksudnya kita akan dapat kita punya calculation equal to 0. Maksudnya dekat sini kita punya approximate value dah ada dekat root. Okay, dah ada dekat root. Jadi tak payahlah buat calculation sebab error dia akan jadi kosong. Okay, akan jadi kosong. Sebab approximate value kita dah sampai kat root kan. Berapa yang kita nak error sebab dah sama. Katakan dekat point ni adalah 2. Lepas tu kita approximate dia dekat 2. Jadi 2 tolak 2 bahagi dengan 2. Sama dengan kosong. Jadi error tak ada. Okay, error tak ada kat situ. Okay, faham kan? Kalau nak jadi error, error sama dengan X new minus X old bahagi dengan X new darab 100 kan. Okay, itu nak cari true error. Jadi katakan new ni dah dapat 2, lepas tu old pun dapat 2, bahagi dengan 2 juga, no functions. Okay, sama dengan kosong juga. Jadi error dia kosong. Maksudnya dia dah berada dekat kita punya root function. Okay, itu maksud dia. Okay, graphical method. Ni pun saya tak nak lagi banyak. Graphical saya just akan baca je, go through macam tu aja. Graphical methods only provide rough estimates of the root. Okay, useful for initial guess for numerical, lacks of precision. Sebab kita tengok pakai mata kasar kita. Jadi dia kadang-kadang dia tak berapa nak accurate. Katakan kita boleh baca dia adalah nombor bulat kan. 2, 3, 4. If dia ada 2.67, dia adalah macam tadi value kan. 2.67, 2.78. Macam nak dapat belakang tu kita tak nampak kan. Jadi benda tu tak berapa nak precise. Okay, dia tak dapat nak precise. Dia tak nearest dengan value kita. Jadi sebelum ni kita ada belajar accuracy, precise. Itu pun korang kena tahu apa itu precision, apa itu accuracy. Okay, jadi benda-benda tu kena tahu. Okay, dalam 1.1 tu. Alternative methods, trials and error, guessing repeatedly the value of X and evaluate whether Fx equals to 0 in efficiency. Combine this method plus computer, baru kita akan dapat numerical methods. Okay, kalau kita buat mathematicals tu, kan, kita akan buat repeated kan. Jadi dalam kita punya, macam kita akan tengok nanti calculation kita akan buat repeated function, repeated equation. Jadi bila kita buat repeated equation tu, kita akan buat some round off. Jadi benda-benda tu akan mengganggu jawapan kita. Okay, jadi lepas tu katakan kalau dia setakat 4 ke 5 tu kita larat lagi nak buat calculations kan. Tapi kalau dia dah banyak, jadi kita perlukan bantuan daripada komputer. Jadi komputer ni kita akan masukkan equation macam kita masukkan calculator punya equation tu lah. Tapi dia tak ada simpan memory kan. Tapi kalau kita buat dalam MATLAB ke, Octave ke, Python ke, kita masukkan dia punya equation, lepas tu kita masukkan dia punya variables dan dia boleh compute kita berapa banyak kan. Katakan kita nak buat I equal to 1000 kan. Jadi dia akan calculate kat kita until 1000. Lepas tu dia akan keluarkan jawapan. Contohnya macam tu. Jadi it's lebih efficient dekat situ. Okay. Combine a few numerical method with computer, dia akan jadi numerical method. Okay. Daripada tadi equation. Okay. Okay, ni examples ni dah example ni kalau korang perasan ni formula ni untuk free fall formula. Yang hari tu kita dah tengok dalam 1.2 kot ke 1.1 entah kan. Free falls ni kan.
Okay. Jadi inilah equation dia. Okay. Equation free falls tu dia kata dalam Newton apa tah yang kita tengok dalam Taylor series tu kan. Lepas tu dia nak tengok buah apple jatuh tu kan. Buah apple ke jatuh? Saya tak ingat lah dalam chapter 1.2 saya rasa. Bukan 1.1 sebab 1.1 lah. Saya tak ingat lah. Okay. Yang ni formula ni kita dah tengok, jadi saya tak akan pergi jauh juga. Jadi dia masukkan dalam formula ni, okay, ni adalah C, ni F, C adalah Y, ini adalah X, kan? Jadi dia ubah nilai C ni, nilai X ni, jadi dia akan dapat nilai function Y ni. Inilah value dia. Okay, value dia. Korang akan substitute value dia, korang akan dapat nilai dia. Lepas tu bila korang dah dapat nilai ni, korang kena plot. Plot macam hari tu kita guna dalam 1.1, kita guna Excel kan untuk plot dia punya graph kan. Kan? Tak silap saya. Betul lah. Okay. Kita akan plot dia punya graph. Kan? Kita dah masuk nilai dia. Kan? Kita plot dia punya graph. Kita akan dapat root dia kat sini. Okay. Inilah kita dah masuk lah. Kita dah plotkan graph dia. Okay. Dah plotkan graph dia. Kita dapat nilai dia. Okay. Daripada plotting ni lah. Kita tengok kalau graphical tu kita akan plotkan graph manually macam tu lah. Okay. Kita masukkan nilai satu-satu dalam kita punya equation. Kita plot. Titik tu plot. Okay, itu adalah graphical punya methods. Okay, jadi korang akan tengoklah. Oh, kalau kat sini berapa intersection sini. Mungkin korang akan tulis sini. Katakan kalau intersection sini, korang akan tulis ni adalah ni berapa ni? Katakan kat sini, patut kenapa dia dapat 0.5? Tak tahulah. Tak dia lah. Okay, mungkin kat sini korang akan baca ini adalah 8, 12. Ini adalah 14. Tapi ni dah 20 dah. Kan? Pelik lah pula. Tak apalah, mungkinlah graf dia bentuk macam ni bila dia dah plot kan. Jadi kat sini katakan ni ada, patutnya korang nampak sini ni adalah 13. Kan 13. Sebenarnya bukan 13 kan. Mungkin 13.57 ataupun dia adalah 14 ke, 14.7, 14.8 ke kan. Tapi bila mata kita tengok, oh ni 14 ni. Jadi dia akan ada error. Jadi dia tak berapa nak tepat sikit. Jadi graphical estimation can be check lah. Dia boleh lah check untuk kita buat anggaran. Jadi untuk kita letak point upper and lower tu boleh lah kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita buat sini upper and sini kita set sebagai upper bound. Sini kita set lah sebagai lower bound. Okay, jadi bila kita set pada upper bound, nanti kita akan carilah dia punya value kat situ. Okay. Itu adalah saya lorekkan situ adalah kita nak cari estimation. Kita akan cari y axis ni, kita akan cari x axis ni, baru kita akan dapat slope dia kan. Macam saya cakap hari tu, saya rasa tak ingat lah. Saya dalam chapter 1 hari tu. Okay, kalau bawah ni pun sama juga. Katakan dia macam lower bound ni tak sekata macam ni. Okay, jadi kita akan tengoklah kat sini adalah y axis, ni adalah x axis. Jadi kita akan dapatkan nilai slope. X bahagi y sama dengan slope. Okay, x bahagi y sama dengan slope. Okay. Okay, determine the roots of this equation. Okay, jadi yang macam ni, determine the roots of this equation. Tadi kita dah dapat berapa dia punya actual value? Actual value tadi adalah 2.67 medium. Okay. 2.67. Jadi korang ingat sebab kita akan keep guna equation ni untuk buat equation next. Okay. Jadi daripada graphical methods ni, awak daripada actual dia 2.6. Jadi dekat kosong dia 2.6. Jadi korang kena buatlah X, Y. Katakan X, Y macam tu kan. Y ni adalah, ni FX lah kan. Adalah X lah kan. Y. Jadi buatlah 0, 1. Ni 0, 1, 2, 3, 4. Jadi step size dia saya buat naik 1 kan sebab saya malas fikir. Okay, kalau korang nak rajin, korang nak buat 0.5 pun boleh juga. 0, 0.5, 1, 1.5 pun tak ada masalah. Okay, korang buatlah graf dia untuk buat lukis graf macam korang belajar dulu SPM dulu kan. Jadi masukkanlah dalam equation ni, dapatlah nilai kat sini. Semua nilai-nilai kat sini. Lepas tu awak plot graph. Itu adalah cara graphical method. Saya tak nak ajar sebab saya rasa korang dah familiar. Okay, sebab ini basic sangat-sangat. Jadi kita tak nak fokus kat sini. Okay, jadi kita akan terus masuk ke breaking method. Okay, basicnya ada kat situ tapi kita akan masuk ke breaking method. Okay, apa itu breaking method? Breaking method are based on making two initial guess that brackets the root that is either sides of the root. Okay, dia ada two root kat situ. Okay, dia ada two initial guess. Kita kena guess upper and lower. Two initial guess. Jadi kita punya actual tu duduk kat mana? Between upper and lower. Okay.
Brackets are formed by finding two guess XL tu okay. L ini stand for lower. Kalau korang tulis nanti korang janganlah tulis XL macam ni je. Nanti saya ingat I pula kan. Yang tolonglah panjangkan sikit macam tu. Macam tu. Jadikan dia L kat situ supaya saya tahu dia XL, X lower okay. Mungkin dekat sini kita akan nampak dia tulis huruf kecil L je kan. Tapi untuk kita nanti tolong lukiskan L macam tu. Sebab nanti kan kita akan ada XI plus 1 lagi X1 XI lah kan. Jadi takut kita confuse kat situ Okay, tolong saya untuk tulis macam tu, ikut proper way. Okay, untuk kita senang faham. Sebab kita pun sama-sama belajar, sama-sama basic lagi kan. Jadi kalau kita ada confusing kat situ nanti takut, bukan setakat awak confuse, saya pun confuse juga. Okay, jadi XL is for lower, XU adalah for upper. Jadi between lower and upper adalah kita punya actual value. Okay, jadi where the sign of the function change, that is FXL time FXU must less than 0. Okay, jadi kita kena tengok, kita nak pilih mana. Ini adalah condition dia. Jadi bila korang dah dapat function ni, korang dah masukkan lower bound punya value, upper bound punya value, korang buat darabkan dia, korang dapat berapa? Dia lebih daripada kosong ke ataupun kurang daripada kosong? Okay, jadi korang kena letak condition tu. Sebab korang nak tengok position mana next iteration yang korang nak buat. Okay, next iteration. Lepas tu, kalau dia dah equal to 0, maksudnya dah value sini dah equal to 0. Kan? Jadi maksudnya dia dah dapat dah kita punya actual root punya value. Okay, selagi dia less than 0, kita kena kira lah ada less ataupun less than 0, kita kena buat iteration tu. Okay, korang tahu kan iteration tu kan, yang step 1 kita akan repeated step tu kan, yang macam hari tu kita buat kan, macam kita buat derivation kan, kita akan buat repeated step kan, sampai kita dapat value yang error EA less than ES macam tu. Free defects error tu. Sampai dapat macam tu. Tapi yang ni untuk dia punya kita nak buat kita iteration, comparison ni dekat kosong. Okay, function kita darab lower time ambil upper must less than 0 ataupun less than 0. Selagi tak dapat sama dengan kosong, kita akan keep kita punya iteration. Okay, it should be less than 0 lah. Less tu maksudnya kita dah salah ambil point sebenarnya. Okay, tapi tak apa, tak ada masalah. Okay, kita boleh keep buat lagi. Nanti dia akan bagi instructions lagi. Then there is at least one real root between XI and XU. Madam, suara madam hilang. Saya tak dengar, madam. Okay. Dengar kan? Okay. Dengar dah Then there is at least one real root. Maksudnya kita sekurang-kurangnya dalam between kita punya lower and upper bound tu, kita kena ada sekurang-kurangnya satu roots. Okay. Jadi initial guess are determined by increment each method. Increment tu maksudnya kita incrementkan kita punya iteration. Kita incrementkan first iteration, second iteration, third iteration, fourth iterations. Okay, lebih kurang macam tu lah. Buatlah sampai dia sama dengan kosong. Sampai error dia 0. Bila error dia 0, maksudnya kita dah dapat roots dia. Okay? The increment search method tests the value of the function at every space intervals and find brackets by identify function sign change between the neighborhood. Jadi korang tengoklah macam ni, ini dia akan tengoklah macam mana between waktu kita buat iteration tu, kita akan tengok sebenarnya dalam kalau untuk method tu kita boleh agaklah kita kena pilih which bound. Tapi dia ada calculation juga. Mana bound, kita nak pakai upper bound ke lower bound ke. Dia ada cara dia juga sebenarnya. Tapi ikutkan ikut mata kasar pun boleh nampak sebenarnya. Boleh agak. Lepas saya dah buat a few latihan tu kan, saya boleh nampak kenapa dia choose the way tu untuk pilih bound macam tu. Jadi korang pun kena buat banyak latihan lah supaya korang pun boleh nampak macam saya nampak. Okay. Bracketing method used to locate all the root by observation function sign chain with n intervals. Method evaluate function are small across the region of interest. If function change sign, negative is a root within the increment.
Maksudnya kita akan tengoklah ni sebenarnya bila kita masukkan value tu ada nilai negatif tu, maksudnya dia ada change dekat situ. Bila dia ada change situ selalunya value dia akan less than 0. Kan less than 0 kan. Jadi kita akan buat dia punya iteration tu. The problem is increment length is too small, is time consumptions. Kalau kita buat iteration kita tu macam saya kata kalau kita buat sampling tu macam hari tu, macam kita belajar tu kan hari tu, kalau kita buat sampling dia too small, kan kita terpaksa banyak buat calculation. Jadi time consuming tu untuk kita execute setiap program tu bukan kita kena komputer kan. Ataupun kita guna, kalau kita buat calculation kita tak larat kan nak buat iteration banyak-banyak kan. Macam itulah dia akan ada time consuming kat situ. Tapi kalau kita buat terlalu besar, contohnya kalau kita buat terlalu besar, itu yang rapat. Kalau kita buat terlalu besar sini satu, sini satu, sini satu, sometimes gap value dekat yang sini kan. Kita tengok macam mana kita nak plotkan dia ni kan. Mungkin plot dia akan jadi macam ni. Jadi dia ada hilang kat situ. Ni macam mana nak plotkan ni macam ni kita plot. Jadi bentuk dia tak nampak. Bentuk dia tak exact sedar apa yang kita nak guna tu. Jadi miss close space root and multiple function. Mungkin kita akan miss close some function macam tu. Tapi kalau root dia mungkin dekat sini lah. Jadi bentuk dia mungkin dia ada kat sini ni. Dia akan ada lari sikit lah. Jadi ada some root kita akan tinggal lah. Okay. Itu adalah masalah-masalah dia. Okay. Increment search of not foolproof. Always find more information by plotting graph and understand the physical problem from which the equation originate. Okay, macam ni lah contohnya lah. Korang tengok lah. Katakan kalau kita samplekan dia terlalu kecil, dia banyak masuk confusion pula kan. Tapi kalau kita sample besar, katakan kita sample sini satu, dah hilang lah satu sini. Atau kita samplekan sini satu kan besar-besar kan. Jadi dia ada hilang. Some roots tu kita dah tak jumpa dah dalam kita punya graph tu. Okay. Okay. Breaking method accepts to the general rule when the functions are tangential to the x line yang across the point. Maksudnya yang akan touch point kita, 1 point. Tangent adalah touch 1 point. Okay, kalau secant tu dia akan touch 2 point. Selalunya point. When the function are discontinuous, example of function dapat root dia sama dengan 2, lepas tu ni adalah 4. Okay, 4. Okay, jadi kita adalah dapat point daripada function kita dapat point. Sebelum tu kita kena buat plotting dulu lah. Kita akan plot dulu, lepas tu kita tengok point dia mana yang dia akan across, okay, sebagai kita punya root. Notice that x equal to 2 makes 2 term in the polynomial equation to 0. Mathematical x equal to 2 is called a multiple root. Sebab multiple root tu maksud dia bertindih lah, bertindih kat situ. Jadi 2 ni adalah 2, dia ada 2 lagi. Lama je function dia. Okay. Maksud dia buat square n kat situ, buat square kat situ. Okay. Ni first method yang kita akan tengok untuk kita punya bracketing method. First section kita adalah nama dia bisection. Kenapa nama dia bisection? Bi tu maksudnya 2. Betul tak? Bi tu maksudnya 2 kan? Maksudnya tengah-tengah. Dia akan bahagi tengah-tengah, bahagi 2. Kiri kanan kena sama. Kalau kiri 2 step size dia 2, kanan pun step size dia 2. Okey, sebab tu dia bisection, dia bahagi 2. Okey, korang kena ingat macam tu. Okey, jadi method dia nak dapatkan dia punya upper dengan lower, dia punya roots tu kena duduk tengah-tengah. Okey, jadi dia tengoklah step size dia 2. Contohlah. Sini kita buat contoh. Ni dia dah dapat roots dia kat 2 kat sini. Jadi dia nak tentukan dia punya upper and lower. Jadi katakan sini adalah, saya malas nak fikir nombor 100 macam ni. Okey, katakan ini adalah nombor dia 5. Okey, nombor dia 5. Jadi dia nak decide upper bound dia adalah, katakan dia step size dia adalah 2. Kan? Jadi 5 tambah 2 sini adalah 7. 5 tolak 2 sini adalah 3. Okey, jadi ni adalah kita punya XL, ini adalah X, U kita, ini adalah XA kita lah, actual value kita. Okey, jadi dia nak tentukan dia punya actual value ni, dia macam tu lah, dia buat macam tu. Dia kena pastikan bahawa dia punya roots ni duduk kat tengah-tengah. Sebab tu dia jadi bisections method. Okey. Jadi bila dia buat macam ni, dia akan crossing kat sini. Macam ni. Ya, lepas tu
Di sini, dia akan jadi bentuk macam itulah, segitiga macam itulah. Korang bayangkan je lah kan. Saya crosskan ni upper dengan lower ni pakai pembarisan. Lepas tu dia akan kira lah, ini Y, ini adalah X kan. Jadi X over Y dapatlah slope kat situ kan. Sama dengan slope. Slope tu yang akan dikalkulate. Okay. Jadi untuk bisection ni dia akan masukkan lower, ni lower kat sini. Ni adalah X lower. Ini adalah X upper. Jadi tengah-tengah sini, kan? Tengah-tengah ni, nampak ni dia tertentu kat sini, Tengah-tengah sini adalah actual value ataupun dipanggil nama XR. XR value. Okay? Katakan dia choose time tu, dia tengah ambil 2 macam ni kan. Tapi sebenarnya dia bukan 3 lah, 3.5, 7.5, tapi dia tak dapat actual tetap-tetap. Sebab kita tengok pakai mata kita sahaja kan. Nampak macam 5, tapi sebenarnya bukan 5. Dia adalah 5.2. Tapi kita decide untuk ambil dia sebagai 5 kan. Jadi kita akan carilah value XR tu. Okay, kita akan cari value XR tu. Okay, jadi kita akan ada XL, XU, kan? Tengah-tengah dia ni adalah XR. Jadi XR ni akan jadi X nilai baru yang kita estimate. Jadi untuk dapatkan error, nilai baru tolak dengan nilai yang lama, bahagi nilai yang baru darab dengan 100. Jadi kita akan dapat kita punya true error. Okey? Jadi XR punya nilai ni kita akan tolak dengan kita punya yang lama, actual tu, bahagi dengan kita punya XR value, kita akan dapat kita punya error. Okey. Ini satu. Jadi kita dah decide dah ni. Ini dah nama first iteration. Kita dah decide dah, kita akan dapat first iteration. Kita dah decide kita punya value upper and lower, itu adalah first iteration kita. Second iteration kita dah dapat tu, kita nak tengok, kita nak kena pilih belah sini ke belah sini. Kita nak pilih mana satu, nak guna upper bound ke lower bound. Okay, yang tu yang kita ada guna condition. Okay, yang condition less than 0 and more than 0 tu. Kalau kita dapat function XR time FL kot. Saya tak ingat lah. Nanti kita tengok formula dia. Jadi dia akan sama dengan less than 0. Katakan dapat less 0, kita akan choose the lower bound. Kalau kita dapat function FR darab dengan FL tu more than 0, kita akan pilih upper bound. Macam ni contohnya ni mungkin dia dapat, bila calculation dia dapat upper bound. Sebab tu dia akan buat dekat sini. Okay, lepas tu dia dah dapat buat second iteration dekat belah sini. Okay, jadi nilai XR yang sebelum tu dah jadi nilai X lower. Okay, jadi yang X upper still X upper lah. Jadi dia akan dapat nilai XR yang baru kat sini. Okay, nilai XR yang baru kat sini. Okay, lepas tu dah dapat nilai XR baru kat sini, dia buat dah third iteration dekat sini. Okay, dia buat third iteration dekat sini. Bila dia buat third iteration sini, dia tak tahu nak pilih belah kanan ke belah kiri. Upper bound ke lower bound. Dia akan buat dia function tadi. FXL tu darab dengan FXR tu. Mungkin LOKU, saya tak ingat nanti kita tengok formula tu. Kalau dia less than 0, dia akan guna lower bound. Kalau dia less than 0, dia akan guna upper bound. Mungkin yang time ni dia dapat less than 0. Jadi dia pilih bahagian lower bound. Okay, dia dapat lower bound. Okay, jadi sekarang nilai XR lama ni dia akan jadi nilai XU. Okay, nilai X lower ni dia akan still jadi X lower lah. Dan kita akan dapat nilai R yang baru, XR yang baru. Ini XR lama, ni XR yang baru. Jadi nak dapat error kena compare lah kan. XR lama dengan XR baru kena compare. Sama juga dengan yang ni. XR baru kena compare dengan ni, dapatlah. Itulah error dia. Okay. Kita buat sampailah kita dapat error dia sama dengan kosong. Ataupun error dia kena EA time EA less than pre-specific error tu. Okay, ataupun macam itulah dia ada sama-sama value tu yang kita kena fulfill. Sampai kita nak kena stopkan kita punya iteration. Tapi yang untuk kita nak malas nak fikir, kita kena samalah. Kalau error tu dah kosong, kita boleh stop lah iteration kita. Okay, dia akan keep lah buat. Katakan yang ni kalau dia buat yang macam ni, maksudnya dia kata dia choose upper lah, upper bound kat sini. Dia buat belah sini pula. Tu dia bahagi lagi 2. Ni XR ni dia bahagi lagi 2. Okay, macam tu. Itu contoh dia. Jadi dia punya theoretical dia adalah kat situ. Okay, kalau korang baca kat sini, the bisection method is the breaking method in which the interval is always divided in half. Okay, dia sentiasa bahagi dengan 2. If a function change signs over an interval, the function value of the midpoint is evaluate. Jadi value at X point tu yang half tu evaluate tu adalah XR tu.
nilai baru tu. The locations of the root is determined as lying within the subinterval where the sign change occurring. Maksudnya kita nak tahu kita nak ambil upper bound ke, belah kanan ke, belah kiri, upper ke lower. The absolute error is reduced by the factor of 2 for each iteration. Sebab dia bahagi 2 kan. Jadi the value untuk tu dia akan berubah setiap 2 kan. As called binary chopping interval half Benzonian method. Ini adalah kalau half chopping tu dia nama dia kat sini adalah Benzonian method. Okay, kita tengok step dia. First kali step dia adalah untuk kita buat bisection ni, choose lower bound and upper bound kita. Kita kena choose kita punya lower value kita dengan kita punya upper value. Macam saya cakap tadi, kita boleh anggar. Katakan kita nampak dekat tengah tu adalah dia duduk antara 2.5 macam tu kan. Korang try lah cari upper bound dengan lower bound ni yang korang boleh estimate macam tu. Tapi katakan korang nampak, ni dekat 2 ni. Okey lah, kita ambil 3 dengan 1 lah. Apa boleh macam tu. Okey, asalkan dia duduk tengah-tengah. Tapi sebenarnya mungkin dia bukan 2, dia adalah 2.1, 2.3 macam tu kan. Tapi kita mata kita tak nampak, jadi kita assume dia sebagai 2 macam tu. Okay, that function change sign over interval. This can be checked by ensure that fx lower. Okay, sorry ya. Yeah. Fx lower time by fx upper must less than 0. Okay, itu adalah function yang pertama. Lepas kita dah guess tu, kita kena pastikan dia dah less than 0. And estimate, yang step kedua, and estimate of the root of XR, ni XR yang tadi saya kata tengah-tengah tu kan, dia nak buat apa, is determined by XR equal to X lower plus dengan X upper bahagi dengan 2. Sebab tu dia kata bisection. Sebab yang upper tambah dengan lower, dia bakal bahagi dengan 2, dia dapatlah tengah-tengah tu. Katakan kita ambil point 3 dengan point 3 dengan 2. Kan? Kita assume dia duduk tengah-tengah kan. 3 dengan 2. Jadi 3 tambah 2, 5. 5 bahagi 2 adalah 2.5. Kan? Dapatlah 2.5. Jadi kita assume XR kita adalah 2.5 dekat situ. Okay? Make the following elevation to determine the width subinterval of the rule. Yang ni yang saya kata condition dia tadi. Jadi kita dah dapatlah nilai FR tadi kan. XR tadi kan 2.5. Kan? Kita masuklah function dia 2.5 kat situ. Okay, dapatkan nilai dia. Sorry, itu XR. Function tu, maksudnya katakan dia adalah X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Masukkan nilai 2 dalam ni. Masukkan nilai 2. 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 2 dalam 2 adalah, suka hati. 2 kuasa 2, 4 kan, betul kan? Jadi, ni tambah 4 juga, tambah 1. Jadi, sama apa? 9. Masukkan nilai dia. Ni 9. Okey, lepas tu fx lower. Nilai lower tadi berapa? Saya kata 3 tambah 2. Maksudnya lower dia adalah 2 kan? Jadi, masuk 2 juga. Okay, ni tadi, ni 9 ni dekat 2. Kat sini. Yang ni tadi apa? 2.5 kan? Korang masuklah kalkulator 2.5 kat situ. Jadi mungkin dia akan dapat 9.8 dekat situ. Saya assume je, okay? 9.8. Ataupun 10 lah. Ni 9 darab 10. Jadi less ke more than 0. Kalau dia more than 0, korang akan pilih lower. Kalau dia less than 0, korang kena pilih upper. Kalau dia dah sama dengan 0, root equals XR. Dah boleh berhentilah iteration tu. Dia adalah sama dengan nilai roots tu. Okey? Adalah sama dengan nilai roots tu. Jadi inilah condition yang korang kena ingat untuk korang setkan korang nak pilih upper bound ke lower bound ke yang tadi yang korang tengok dia pilih kiri ke kanan kan. Mana satu dia nak ambil root kat mana satu, kiri ke belah kanan kan. Sebab kan kita punya SR kan duduk tengah-tengah kan. Untuk next iteration kita tak tahu kita nak pilih belah kanan ke belah kiri kan. Lepas tu yang ni lah function dia. Okey, nak tengok belah kanan ke belah kiri. Upper bound ke lower bound. Okey, jadi ingatlah FXL ni saya pun tak ingat tadi kan. FXL ni darab dengan FXR less than 0 ataupun more than 0. Okey? Jadi selagi dia tak jumpa kosong, maksudnya step iteration dia. Okey, ini adalah bisection method. Okey, kita dah repeat, contohnya kita dah dapat tadi, kita akan repeat step 2 dengan 3 until one of the following reach. Okey? Until salah satu ni reach. First adalah bila kita check dia punya EA, dia punya actual error tu kena less dengan pre-specific error. Ini yang saya kata tadi, pre-specific error tu. Yang formula dia 0.5 kali 10. Dah hafal lah kan. 2 tolak P kan. Ini adalah specific error tu. Jadi kalau masukkan nilai position dia kat sini, iteration dia kat sini. Jadi korang dapatlah specific error tu berapa. Jadi korang compare.
EA ni less than specific error tak? Kalau dia less, then boleh stop dah kita punya iteration. Kalau dia masih large daripada ES, kita keep iteration kita. Okay, ataupun kita buat, kita kira fx lower bound darab dengan fx upper bound dah sama dengan kosong. Maksud kita dah dapat true roots dah. Dia tak payah susah-susah nak buat iteration lagi. Okay, jadi error dia dah sama dengan kosong. Error dah sama dengan kosong, dah boleh berhenti dah. Allowed number of iterations. Ataupun dah terlalu banyak kan. Macam kita tengok, dah macam dah tak logik sangat dah value ni kan. Macam kita buat iteration tu dah terlalu banyak kan. Dah macam dah 10,000 pun dah. Tak turun-turun lagi dia punya value kan. Error dia kan. Dah berhentilah. Mungkin dia ada something floating yang kita ada miss kat situ. Okay. Itu salah satu macam mana kita nak keep dish. A true error is unknown. Approximate percent relative error is, yang ni korang kena hafal. Okay, kena hafal Ataupun kalau tak hafal pun korang kena tahu macam mana nak guna. Okay, sebab kita akan keep repeated guna benda ni. Okay. E actual ataupun error actual ataupun error relative nanti kita akan tengok. E actual equal to x new minus x old bahagi x new time by 100. Okay, ini kena ingat. Okay, ataupun katakan dia nak suruh cari error, approximate error. Maksudnya nilai error yang sebelum ni kan kita buat EA kan. Kita akan tengok nilai SR tu dengan nilai XA, actual value tu kan. Tapi kalau untuk dia kata dia suruh cari error, approximate error. Maksudnya nilai XR ni dengan XR first, second iteration. Contoh ni second lah. Ni first iteration. Katakan ni adalah nilai SR kat sini. Lepas tu dia akan dapat, dia ambil dekat upper bound, dia akan dapat kat sini kan. Ni SR juga. Ini adalah SR. Contoh ni, contoh. Jadi dia nak dapatkan nilai approximated error untuk iteration tu. Jadi ni yang new ni akan tolak dengan SR old tu kan. Bahagi dengan SR new. Okey, kena faham tu. Okey, itu kalau untuk approximate error. Kalau dikata untuk cari actual error, kita kena tolak dengan semua. Saya rasa semua dah tidur lah. Dengan apa? Kalau nak cari true error, dia kena tolak dengan apa? Dia kena tolak dengan true value. Okay, true value. True value tu daripada mana? Daripada analytical method. Yang korang masukkan nilai yang sama dengan kosong tu, kau dapat nilai X tu. Macam tadi X sama dengan 2.67 kan? Itulah actual value, true value dia. Okay. Okay, kelas. Masih hidup lagi? Masih ni tak tidur lagi? Tak, ada lagi. Ada, madam, ada. Okay. Ni baru 22 orang ni. Okay, baru 22 orang. Hai, saya ingat korang tidur ni. Penat lah cakap online ni. Kan? Tapi saya cakap face to face pun penat juga kan. Okay. Okay. Next. Ni dah berapa? 37. Allah. Okay. Kita try buat examples. Okay. Ni examples ni. Ini example ni dia adalah daripada yang equation free fall tu. Yang tadi tu. Yang slide berapa Saya pun tak ingat slide berapa. Yang example 1 tu. Yang free falls tu, yang dia ada buat table untuk kita tu kan. C dengan FC tu. Yang tu lah dia ambilkan value tu. Jadi dikira lah F12 kan. Katakan dia ambilkan waktu point dekat X tu 12 dengan F tu 16. Dia bahagi 2. Dia dapatlah nilai XR dia. Dapatlah point tengah-tengah SR dia kan. Dia dapat nilai SR ni, dia kira lah value dia punya. Value dia punya apa? Dah dapat SR ni. Dikira lah dia punya error. Jadi true error dia kat sini, dia dah masukkan nilai tadi tu kan, yang tadi tu kena sama dengan kosong. Lepas tu korang kena selesaikan dia tu, dia dapat 14.780 kan. Jadi ni adalah X. Ni adalah X old ditolak dengan X new bahagi dengan X old sebab dia adalah true error. Okey, kalau dia nak cari so dia darab dengan 100, dia dapat 5.7. Sepatutnya 14 tolak dengan nilai ni bahagi dengan 14 sebenarnya. Okey, dia salah kat sini. Sebab patutnya dia adalah ni true error. Okey, dia true error. Dia nak tahu yang true. Okey, dia bahagi dengan true. Okey, bukan dia actual. Bukan actual, okey? Bukan actual. Okey, sepatutnya actual dia kena bagi new tolak old bahagi new kan. Okey. Kalau actual dia bagi new.
Okay. Yang bagi new. Jadi dia old bagi old juga. Okay, jadi dia compare lah. Dia compare dengan actual. Okay, dia akan dapat 5.3%. Dia error dia masih tinggi lah. Masih tinggi. Jadi dia keep lah. Dia tengok lah, check lah. Kalau korang tengok macam ni, maksudnya korang tak payah test pun tahu dah. Korang memang kena buat iteration lagi. Kan? Tapi dia nak suruh korang test juga. Idea dia fulfill tak equation tu kan. Jadi fx lower darab dengan fx r tu kan. Darab berapa dapat berapa. Jadi dan nilai dia lah. Yang ni fx tu korang tengok dalam table tadi tu nilai dia berapa. Katakan nilai dia berapa dalam table tu. 12 tu berapa? 12 adalah 6.6. Dengan 14 ni berapa nilai dia, korang masukkan nilai kan. Kalau korang buat equation, korang masukkan nilai, mungkin dapat berapa, last sekali dapat 9.517. Jadi dia masih besar daripada 1. Bila dia masih besar daripada 1, jadi dia kena buat iteration lagi. Dia kena buat iteration lagi. Okay, itu contoh untuk example nombor 1. Okay, lepas tu dia buat lagi. Dia buat lagi, dia dapat 1.5. Kalau korang perasan dekat sini, area dia dah makin kurang dah. Dia buat lagi iteration kan. Tadi dia dah dapat nilai value 14 kan. 14 kan. Dia letak kat sini. 14. Lepas tu dia nak pilih yang seterusnya tapi dia dah pilih lebih besar kan. Dia lebih besar daripada kosong, dia pakai upper bound. Jadi dia pakai upper bound. Dia masuklah 16 kat situ. Okay. Ni upper boundnya, ni lower bound, ni upper bound. Bahagi 2. Dapat nilai 15 pula. SR dia dapat 15 kat sini. Okay, dia plot lah kat situ SR 15. Jadi dia kira lagi error. Error dah makin kurang dah. Dah dekat dah. Maksudnya jawapan tu dah dekat dah dengan dia punya root. Kan? Jadi okey lah. Dia kata okey, maksudnya dia kena keep lagi. Ini baru second iteration. Kena buat lagi third iteration, fourth iteration until berapa kena fulfill 3 condition tu. Dia less than specific error ataupun dia sama dengan nilai fx lower darab dengan fxr sama dengan kosong. Maksudnya kita dah dapat nilai root betul-betul, dia boleh berhenti. Okey, selain daripada tu dia jangan berhenti. Okey, faham Ada soalan? Kalau macam ni dia akan dapat less than kosong kan. Negatif 0.0 kan. Jadi dia pilih lower bound. Kalau tadi kan dia dapat besar kan. Large than 0 kan. Dia pilih upper bound belah kanan. Okay. Kalau dia dapat lower dia akan pilih belah kiri. Kat sini. Okay. Daripada titik SR tu. Okay. Jadi untuk next iteration dia akan buat belah sini. Lepas tu dia ambil titik SR kat sini. Okay, dapatlah carilah nilai SR baru dia. Pakai formula ni. Untuk cari SR baru, dia pakai formula tu. Jadi SR yang lama ni akan jadi dia punya upper bound. XU ni akan jadi XL. X lower akan start jadi lower. SR baru ni akan jadi XU. Nanti korang akan nampak dia punya apa relationship tu dia akan nampak nanti. Macam mana nak dapatkan SR tu. Okey, tu dia keep lah. Dia buat-buat lagi sampailah habis. Sampailah dia kena, paling kurang dia kena less than specific error ataupun dia kena equals to 0 tu. Okey, fx lower darab fxr sama dengan kosong. Okey. Okey, ini adalah stop kriteria tu lah tadi. Okay, stop criteria and error estimated. For the previous example, find the root when ES equal to 0.5%. Okay, katakan dia dah kata specific error kat situ adalah 0.5%. Jadi, gunalah specific error 0.5%. Kalau tidak, formula dia adalah 0.5 darab 10 kuasa 2 darab dengan P. Macam tu. Dia akan dalam bentuk percentage kat situ. Ni 10 kuasa 2 ni adalah darab, adalah persen tau, persen. Sebab tu dia ada unit dia dalam percentage adalah 100. Okay, lepas tu EA sama dengan kalau dia kata approximated percent relative, approximately EA sama dengan X new minus X old bahagi X new. Okay, from previous example, first and second iteration. Yang ni yang saya kata tu, kalau EA tu, kalau dia minta E approximate tu, korang kena ambil lah yang new, tolak dengan old, bahagi dengan new. Okay, untuk dapatkan dia punya error, approximate error dia. Okay. Jadi kena kira lah. The approximate percent relative error is calculates all the iteration. Okay, jadi setiap satu iteration yang korang buat tu, korang kena cari dia punya approximate percentage error. Okay.
Okay, ini daripada example yang satu tu dia dah kira dah yang tadi yang untuk yang free fall tu. Jadi inilah table yang korang kena ingat. Okay, jadi dia ada X lower bound kat situ. Ni X upper bound, dan tu XR yang baru ke, yang lama ke, korang akan letak kat sini. Ini adalah EA, approximate error. Jadi kat sini tak ada approximate lagi kan, tapi dia ada true error yang kita masukkan analytical value tu, analytical value mula-mula tu kan, sama dengan kosong, kita akan samakan equation kita, function kita dengan kosong, kita akan dapat dia punya value tu. Itu adalah kita punya true value kat situ. Jadi kalau korang perasan kat sini XR dia akan turun jadi dia punya XL, maksudnya dia akan pilih dia punya yang ni yang dipilih ni. Ni either kita pilih upper bound ataupun lower bound. Dia punya kedudukan ni dia adalah depend on kita pilih upper bound ataupun kita punya lower bound. Okay, kalau korang keep buat ni korang tahulah kalau dia yang sini dia pergi dekat SL maksudnya dia lower bound. Kalau ni dia pergi yang ni dia pergi dekat sini maksudnya dia adalah guna upper bound. Macam tu lah lebih kurang. Okay, korang boleh tengok balik nanti. Dia punya relationship dekat situ. Which one? Kan? Sebab yang saya kata kan macam dia kata kira kat sini kan. Kata ni XR, ni XU, ni XL kan. Kalau dia fikir, kalau dia pilih, mula dia dapat, kita tulis kat sini value-value dia kan. Kalau dia pilih upper bound, maksudnya bila yang kedua punya iteration tu, dia punya XR ni akan jadi XL. Jadi XR dia, bila XR akan jadi XL, maksudnya dia adalah upper bound. Dipilih upper bound. Yang ni maksudnya dipilih upper bound lah ni. Kalau dipilih dekat sini, maksudnya XR dia ni akan jadi dia punya XU, ini ada tetap dengan XL. Kalau dia ni maksudnya dia pilih XU kan, maksudnya hari tu dia pilih dekat lower bound. Dia terbalik kat situ. Itu relationship dia. Kalau korang perasan kat situ. Macam mana dia susun dia punya kedudukan dalam dia punya tables tu. Ni iteration lah, depend lah berapa iteration sampai dia dapat dia punya error tu lah. Macam ni error dia dah dapat 0.2, dia dah stop kan. Kalau boleh yang terbaik kena dapat kosong lah kan. Okay. Jadi dia dah kira kot specific error dia berapa. Kan tadi specific error dia 0.5 kan. Jadi dah sampai 0.2 kat situ. Jadi boleh 0.2 ke 0.4. Jadi dia dah less than specific error kat situ kan. EA kan. Jadi dia stop iteration dia dekat situ. Okay, clear kat sini? Clear? Clear? Tak clear tu pun kena bagi clear. Okay. Kita akan okay, bisection method. Ini adalah pro and cons dia. Okay, kalau soalan dia duduk dalam macam kata kesalahan subjektif, dia tanya apa pro and cons bisections, inilah yang korang kena letak. Apa pro, apa advantage bisection, apa disadvantage bisection, inilah yang korang kena letak. Selalunya dia duduk dekat atas kat teori, ataupun kat teori pula dah. Memang benda ni teori kan. Dia duduk dekat objektif kan, kena pilih salah satu tu, ataupun dia duduk dekat subjektif yang nombor satu tu je. Katakan A kan, dia tanya dululah, dia buat tanya. Apakah itu advantage of bisection? Yang ni lah. Dia easy, bisection method is always convergence. Since the method bracket the root, the method is guaranteed to converge. As the iteration is conducts, the table get half. So one can guarantee the error for solution the equation. Jadi korang boleh buat pakai ayat korang sendiri, tak semestinya korang hafal sebiji. As long as saya faham dah maksud dia sampai. Okay, number of iteration required to attain an absolute error can be computed a priori. Lepas tu dia punya cons, dia punya disadvantage pula. Dia kata disadvantage apa? Dia slow convergence. Sebab apa dia kena buat satu-satu? Tak kena bagi dua. Dia tak boleh buat assume. Nanti kita akan tengok fast method tu. Fast method lepas ni. Fast method tu. Fast position method tu dia lebih cepat sikit daripada bisection ni. Is one of the initial guess is close to the root, the convergence is lower, multiple root, cannot find lower and upper guesses, no account to take fx lower and fx upper. If f lower is closer to 0, is a likely that root is closer to the x lower lah. Okay, ini korang boleh hafal lah nanti. Saya nak pergi jauh. Okay, kita try buat calculation pakai bisections ni. Tapi inilah equation dia. First kali kita kena buat apa? First kali. Korang nampak tak kalau saya punya whiteboard tu?
Nampak medium tapi dia punya motion macam lambat lah medium. Memang macam tu Tak, contohnya saya kat sini lambat Macam ni Saya conteng tu nampak? Nampak tak? Benda conteng apa? Tak Macam nampak. tadi. Okay, tak ada lah tu maksudnya. Jadi saya kena tulis dekat slide je lah. Okay. Jadi nak tulis kat slide ni dia panjang dalam kira je. Jadi saya tengah berfikir jap. Adakah saya perlu guna whiteboard? Nanti korang punya equation kita depend pada whiteboard lah. Boleh? Jadi korang takkan nampak slide saya akan stop slide. Okay. Nanti kita buat dekat whiteboard. Boleh? Slide korang ada kan? Kat tangan korang masing-masing kan? Kat korang punya tab ke apa benda kan? Korang nampak kan? Tapi dekat screen ni saya akan buat whiteboard. Okay, saya akan buat whiteboard. Boleh, boleh. Boleh minum. Okay, sebab dia banyak calculation. Okay, mana whiteboard pun dah tak tahu dah. Tak nampak dah. Tadi ada whiteboard tu. Macam gitulah. Okay, jadi share whiteboard. Blanks. Okay, korang nampak dah whiteboard Nampak. Okay. Determine the roots of, saya tulis dalam equation dia. F(x) equal to 0.8 minus 0.3x over x. Okay. Jadi first kali kita nak kena buat apa? Cari actual. Yes, kita kena cari actual value. Actuals ataupun true value dia. Okay, true value dia. Jadi, value pun salah. Okay, jadi 0.8.0 minus. Korang kena tekan calculator, saya tulis saja. 0.3x over x equal to 0. Jadi 0.3x equal to 0.8. X equals to 0.8 bahagi 0.3 equal to 2.67. Okay, ni tadi kita dah kira kan. Jadi saya ingat, saya tulis balik. Okay, nampak Nampak First kali kita kena cari actual value. Okay, second. Kita nak kena buat apa? Kalau untuk bisection? Second, kita nak kena buat apa? Kena buat CFC. Kena buat apa? FC. Yang plot graph tu ni dia kena cari XR dia. Kita kena cari nilai lower bound. Macam tu lah, malas nak tulis lah. Saya malas nak tulis. Find lower bounds and upper bound. Okay, kita kena cari lower bound dan upper bound. Kita tahu actual value kita adalah 2.67. Kan? Jadi kita nak pilih upper bound kita berapa? Kita pilih 3 lah. XU. Lepas tu lower dia XL, kita pilih berapa? 2. Okay. Boleh Jadi 2.67 duduk tengah-tengah. Dia bukan duduk di antara between XU dengan SL kan? Okay lah tu. Boleh lah tu. Jadi yang korang pilih ni XU dengan SL ni, dia akan berubah depend pada value yang korang pilih. Okay. Jadi kalau korang pilih dia adalah 1, katakan sini korang pilih 1, dia still between juga kan? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang akan bezanya nilai calculation. Nilai value yang korang punya calculate nantilah kan? Okay? Korang dah pilih dah. Okay, dah pilih. Yang ketiga. Lepas korang dah pilih ni, korang kena cari apa? Nilai? Root. X root. Korang kena cari nilai X root. Root ni lah root dia. Actual root tadi. Inilah korang dah assume dia punya root ni. Dah assume actual. Kita nak cari sekarang ni yang paling dekat dengan nilai root kita tu. 2.67 ni paling dekat sekali. Tahu? Yang ketiga kita kena cari nilai XR dia. Yang kita nak assume ni approximate value kita punya error error pula. Effective value kita punya root ni. Root approximate value root ni. Kita nak cari apa? Ni sama dengan berapa XR kita. Jadi formula XR tadi adalah X lower tambah X upper bagi 2. okey, betul X lower tambah X upper bagi 2. Jadi sini sama dengan 5 bahagi 2 sama dengan 2.5. Okey, ni nilai X. Ini adalah nilai kita punya
SR yang baru. Okey, SR yang baru. Okey, kita kena cari yang keempat. Yang keempat. Kita kena buat apa? Kita kena cari nilai true error dia. Okey? True error dia. Okey, kita kena cari nilai true error dia. Pemadam mana? Pemadam. Okey. Okey, yang keempat kita kena cari saya tak nak kira error lagi sebab saya rasa error tu sepatutnya saya letak last sekali. Kita cari dia punya condition. Condition. Okey, condition. Jadi kita kena cari condition dia. F apa tu yang F X Lower. okey. Darab Saya X. ingatkan. X. Darab Root. FXR. Kena ikutlah dia sama dengan berapa kan? Sama dengan berapa kan? Okey, jadi tolong kira. Yang ni lah. Yang ni kita guna. Okay, saya malas kan. Bila saya malas, saya guna ni. Okey. Jadi saya akan setkan kat saya punya ni yang macam saya ajar tadi. Okey. Kita akan masukkan function kita that is this function. Kan? Ni function ni fx kan? Kan? Kita masukkan nilai dulu lah. XL kita adalah yang ni kan? 2 kan? Nilai 2. Darab dengan F. XR yang baru kita tadi adalah? Tulis kat sini siapa nak tulis? Korang boleh tulis kan? Tulis. Berapa? FR yang baru, ya XR yang baru kita tadi nilai berapa? Tulis. Saya buat equation. Korang tulis lah berapa nilai dia. Okey. Okey, bagus. 2.5 2.5. Okey, jadi kita tulis equation dekat sini macam yang saya dah ajar tadi. Waktu awal-awal kelas. Siapa yang tak ada dalam kelas tu? Nasib lah. Yang masuk lambat dah kali masuk awal kelas saya. Kita akan bagi awal-awal tips pada yang datang awal sahaja. Okey, jadi apalah tadi nak masukkan function. Kita masukkan function 0.8 tolak 0.3 alpha x dalam kurungan bahagi dengan alpha x. Kita dapat macam tu ya equation dia. Kan saya buat macam tu. Equation dia. Okey. Lepas tu saya calkan dia. Saya akan dapat x saya dapat banyak tu. Berapa nilai dia? Siapa betul baca? $5.63. 5.63. Itu adalah dia punya, sepatutnya dia punya F X ni F actual sama dengan 5.63. Okey, 5.63 kat situ. Okey, ni adalah untuk yang actual punya value. Okey, tapi sekarang ni kita nak masuk calculate, kita tekan cal balik. Allah, equal to. Okey, cal kenapa dia tak keluar balik kat sini? Dia saja tu nak boycott dengan saya ni. Okey, kita tukar nilai X kita tadi dalam value tu dengan 2. Nilai 2 X sama dengan 2 kan? Dapat berapa? Kalau X tu dia dapat berapa? 0.1, okey? Macam nak tekan, lepas tu kita tekan lagi. Kita tukar tu 0.2, kita tukar jadi 2.5 pula. 0.02. Okey, betul. 0.02. Okey, darab ah. Sama dengan berapa? .0.002 kot. Betul tak? Jadi dia, betul kan? Jadi dia large dan 0. Bila dia large dan 0, kita akan pilih? Medium sign tu salah, medium. Terbalik. Sign. 0.02. Sign dia. Ni large kan? Large jadi 0 kan? Dia ada negatif ke? Pilih. Tak ada kat sini. Tak ada negatif kan? Jadi large lah kan? Kalau large dia jadi? Apa? Kira more kan? Upper bound. Okay, kita akan pilih upper bound. Okay? Jadi pilih upper bound lah. Maksudnya kalau dekat kita punya line tu,
Ini adalah kita punya XL, ni kita punya XU kan. Ni kita punya XR tadi kan. XR kita ni tadi nilai dia 2.5. Ini berapa tadi? Ni 3. Ni ada 2 kan. Jadi kita akan pilih upper bound. Upper bound adalah belah kanan. Jadi kita akan buat kat belah sini pula. Okey, nanti kita akan dapatkan nilai SR kat sini. Jadi kita dapat nilai kan SR dekat sini, SR baru kita. Okey, kira SR baru sekarang. Ini adalah X upper, ini adalah X lower yang baru. XR yang lama akan menjadi X lower yang baru. Okey? Keep buat. Oh, tapi dah korang buat dah decide kan yang ni kan. Jangan lupa nombor 5. Tolong kira error dia. Okey? Approximate error sama dengan yang new dia tadi adalah 2.5 tambah yang lama apa? Yang lama ni 2.67. Tambah Tambah ke tolak Tolak kot. Tambah ke tolak formula dia. Tolak medium. Tolak. Tolak 2.6 bahagi dengan 2.5 darab 100. Okey, ni modulus kan? Okey, modulus. Ni pun modulus kat saya ni. Okey, jadi berapa jawapan error dekat situ? 2.5 tolak 2.67 ni 67 tau. Tulis 2.6 kan. Macam tu 2.67. Pandai-pandai sinilah bahagi 2.5. Berapa? Darab 100. Sama dengan 6.8 kan? 6.8. Okey, 6.8. Betul tak? Betul. Okey, teruskan. Yang ke-6. Yang ke-6. Tak, ini step dia tau. Lepas tu korang akan repeat balik step yang pertama. Ni, step yang pertama ni. Step yang pertama tak payahlah sebab actual tu kan. Korang kena repeat balik step yang kedua ni. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Kedua, repeat balik. Yang ke-6 ni kena buat repeat. Kedua, until kelima. Bila sampaikan korang fulfill EA less than ES ataupun apa tadi? Fx lower bound darab dengan Fx Rn equal to 0. Sampai fulfill dua ni. Repeat sampai fulfill yang ni baru stop iteration. Faham? Okay. Okey, jadi jadi saya tak nak buat lagi. Okey, nanti korang buatlah sebab banyak kan. Iteration saya rasa ni tak silap saya dia akan pergi sampai ke saya dah buat dah sampai ke 4 kali 4 iteration. Ini baru satu iteration kan. Dia nak kena pergi sampai 4 iteration, 4 ke 5 iteration. Jadi saya tak nak buat. Jadi korang buat. Korang teruskan. Nanti masuk sebelum korang jawab soalan quiz nanti saya akan bagi last kali soalan quiz kan. Korang masukkan yang ni table dia dekat atas. Boleh? Boleh? Okay, boleh Clear Jadi takat ni, ada yang tak faham? Madam, yang last kali Madam tulis tu kan, yang S tu apa kan? Ni, pre-specific error. Pre-specific error yang 0.5 darab 10 power of 2 minus P tu. Dalam bentuk percentage. Pre-specific error. Ataupun tadi yang kita tengok tadi kan, dekat yang soalan yang previous ni dia kata 0.5 je kan. Ini adalah ES. Ini adalah formula ES ada dalam chapter 1.2. 1.2. Okay. Ni ES tu adalah pre-specific error. Ataupun sampaikan ni. Okay. Ada lagi soalan? Saya nak tengok table ni nanti masukkan dalam quiz tu. Okey, quiz tu saya bagi sampai Jumaat, sampai saya akan bagi buat suruh buat Jumaat samalah 11.59 malam juga. Okey, jadi korang balik ni boleh buat. Okey, buat table tu. Ya saya. Yang table tu kira nak kena tunjuk juga ke jalan kira satu-satu tu ke boleh buat table terus kalau boleh buat table terus. Yang ni saya bagi buat table terus. Tapi yang next nanti yang quiz tu buat jalan kira. Boleh? Ini masuk terus je dalam table nilai dia. Sebab saya jago calculator tu kan. Masuk je terus dalam tu. Saya nak nilai je. Sebab saya dah buat table dah. Saya boleh tick je kat nilai tu berapa. Okay?
Okey, ni kalau dah clear, okey, yang ni kira-kira error, explosive error kan. Kalau dia kata suruh cari true error kan, dia kena buat apa? Korang kena cari dapat nilai yang true tadi tu. Yang ni nilai yang true tadi tu. Okey, nilai yang true error tu jadi 2.67 tolak dengan 2.5 bahagi dengan 2.67 darab 100. Ini adalah nak dapatkan dia punya true error. Okey? Itu adalah beza dia. Yang ni berapa dapat dia tau? Kalau soalan dia ada suruh cari true error lah. Kan kalau korang perasan, kalau table sebelum ni dia akan suruh cari true error and also approximate error kan. Dua table sebelum tu kan. Jadi korang pun boleh buat juga benda tu. Okey? Masukkan table tu sama dengan 2.67 tolak 2.5 bahagi 2.67. Allah. Suka hati je. Bagi 2.67. Jadi dia dapat dalam 63. 63 pula. 6.3. Okay, ni dapat dalam 6.3. 6.4 lah. Okay, 6.4% macam tu. Okay, jadi nanti ni semua masuk dalam table. Table yang dekat, mana lah table tadi? Table dia sama macam yang sebelum ni. Yang ada X lower, X upper, XR, EA dengan ET tu. Okay, yang ni. Nanti saya stop sharing. Sabar dia. Ni saya share juga dekat korang. Lepas tu send je lah. Alamak malas ni aku nak pilih. D. Apalah, nantilah saya share. Ni saya share nantilah. Sebab dia ada save je dalam whiteboard tu. Korang pun ada save dalam whiteboard korang, saya rasa. Okay, jadi saya akan tutup yang tu. Saya akan teruskan ke chapter 2.1. Jadi kita akan masuk dalam fast position method. Okay, fast position method. Okay, kita akan fast position method. Kalau okay, yang ni tadi yang kita dah buat. Okay, dalam bisection. Korang kena buat table yang macam ni juga. Table yang macam ni. Sama table macam ni. Ada EA, ada ET juga. Ada X lower, X upper, XR. Yang tu semua korang boleh masuk dalam ni je lah. Tapi yang penting korang nak tentukan dia upper ke lower tu, korang kena decide lah kat situ. Kalau korang perasan, korang boleh je decide sebenarnya dengan gunakan mata kasar. Dengan benda kat mata kasar je. Okay? Pun boleh juga. Sebab kalau korang perasan, okay. Kalau korang perasan, katakan kalau ni saya, ini just knowledge saya sampai knowledge. Yang apa yang saya nampak lah. Okay, XR. Ni X apa, ni XU. Katakanlah. Katakan korang pilih, katakan first ni dia suruh pilih apa kan? XR kan. Ni kita pilih kat sini jadi sini. Ni dia akan jadi XL. Dia akan jadi XU kan. Dia duduk tengah-tengah kan. Kalau yang ni, kalau ikut mata kasar dia akan pilih mana? Kiri ke kanan? Kiri. Yes, kiri. Jadi tahu tak macam mana dia akan pilih kiri kan? Betul tak? Jadi dia akan pilih sini. Saya akan buat lagi. Dia akan pilih ke kiri lagi. Sebab dia akan mendekati, dekat dengan root. Jadi kita punya value untuk yang kita kira fx lower darab dengan fxr tu, dia akan less than 0. Until dia dapat betul-betul dapat nilai kat roots tu. Sebab tu percentage error kita akan makin kurang. Okay, katakan time tu dia adalah pilih dekat belah sini kan. Hari tu dia pilih kat sini, jadi dia akan sentiasa ke kanan. Dia akan menghampiri XR. Nilai XR yang first ni. Yang actual value tu. Ataupun true value tu. Okay? Itu ikut apa yang saya nampak. Okay, itu apa yang saya nampak. Mungkin dia akan ada berubah juga. Ada factated tu mungkin ada kot. Okay? Tapi nilai dia selalunya macam tu. Dia akan makin lama makin kurang. Okay. Clear tu habis. Okay, kita akan masuk the second method for bracketing methods tu. Bracketing method. Jadi ni adalah method yang duduk dalam bracketing tu. Tadi graphicals, ini bracketing kan. Okay, tadi mula bisections, kita ada yang kedua ni adalah fast position. Apa fast position ni buat? Dia sama juga macam yang bisection tu. Tapi kalau bisection dia duduk tengah-tengah kan. Bila dia duduk tengah-tengah, kita akan kira dia punya jarak tu. Bila dia duduk macam ni, dia akan kira jarak dia tu kan. Dia akan kira slope dia macam ni kan. Macam tu slope dia. Kan? Sebab tu dia dapat ni Y. Y bahagi X sama dengan slope dia yang tu.
Okey, tapi untuk fast position ni, dia tak duduk kat tengah-tengah. Bila dia duduk kat tengah, dia mungkin duduk di antara in the middle tu. Dia duduk kat intersection kan, macam ni. Jadi, jarak yang ni tak sama dengan jarak yang ni. Jarak kan. Kalau kita belajar dulu jarak lah kan. Kalau dalam maths dulu kan. Jadi y-axis yang ni punya length tak sama dengan y-axis ni punya length. Okey? Sebab tu korang perasan dekat sini, dia kat sini. Okey, jadi fx lower ni kat bahagian lower ni maksudnya ni fx lower bahagi dengan yang ni. Nilai yang sini tolak yang ni. Okey? Jadi yang sini pun tak sama dengan nilai ni. Itulah daripada formula dia. Maksudnya dia kena kira slope sini tak sama dengan slope ni. Faham? Tapi kalau kita buat tengah-tengah, dia duduk kat tengah-tengah, slope sini sama dengan sini kan? Sebab tu dia bahagikan 2 sahaja. Okey? Sebab tu formula dia x lower tambah x upper bahagi dengan 2. Sebab slope yang atas upper dengan lower sama nilai dia. Okey, kalau untuk fast position ni, slope untuk lower dengan upper beza. Jadi, sebab tu dia ada formula yang ni. Okey? Jadi, slope ke upper dengan slope lower berbeza. Okey, sebab tu datang formula ni x bahagi y ni untuk dapatkan slope tu. Okey. Clear kat situ Sebab tu ini adalah untuk fast position method. Jadi dia tak semestinya dia dah tak macam tadilah kita kena bahagi 2 kan. Dia dah depend. Dia tak kisah. As long as dia duduk between xu dengan xl is okay. Okay. The fast position method is another bracketing method, also known as linear interpolation. Kenapa dia kata linear interpolation? Kita akan buat straight line. Straight line between upper and lower. Korang decide upper dia berapa, lower dia berapa, kau straight line dengan dia. Okay? Sebab tu dia nama linear interpolation method. They determine the guess by splitting the bracket into half. Okay, kalau macam sebelum ni kita akan guess sampai half. But by connecting the end point with the straight line and determine the locations of the intercept of the straight line of x. Jadi dia duduk dekat tengah-tengah dia. Jadi root selalunya duduk dekat tengah-tengah x-axis kan. Bukan tengah-tengah lah. Maksudnya dia duduk dekat x-axis punya line kan. Jadi tapi yang membezakan untuk fast ni jarak dia dah tak sama macam yang bisection. Tapi dia lebih senang. Okay, dia lebih bukan lebih senang. Dia lebih efficient. Dia lebih fast and efficient. Okay, fast position, ingat formula tadi, atau dia dah di-arrangekan formula tadi untuk dapatkan nilai. Yang tadi formula tadi tu kan, dia darab tambah tolak bahagi, dia dah dapatkan nilai R, XR ni. Okay, dia dapatkan nilai SR tu, dapatlah nilai XR dia kat sini. Okay, SR equal to XU minus FXU darab darab X lower minus X upper over functions X lower minus function X upper. Okay, ini kena ingat. And tahu macam mana nak guna. Okay, macam mana nak guna sebab kita nak kena tentukan XR sama macam cara kita tentukan dekat bisection tadi. Okay, yang beza dia kat sini dia bukan duduk kat tengah-tengah. Yang macam tadi kan X lower tambah X upper bahagi 2 kan. Ini untuk bisection kan, nak tentukan XR dia kan. Tapi tak, kita tak guna yang formula ni, kita akan guna formula ni. Okay, sebab tu dalam formula ni kita kena pandai guna calculator ataupun masukkan nilai dalam kita punya equation asal. Okay, sebab apa equation asal? Ni kalau kita tengok ada function dia ni. F, X, U, and F, X, L tu ada. Okay, jadi masukkan equation tu berapa nilai. Jadi kita kena tentukan upper berapa, lower berapa, masukkan dalam function tu. Macam ni nak kira SR tak payah kita tengok dalam function, function dia pakai function apa kan. Kita tengok point je kan. Ini dah kena ada function dia. Jadi sebab dia ada termasuk dalam kita punya equation. Jadi untuk fast position, 4 variable yang kena kita tahu, FXU, FXL, XU dan juga XL. Jadi baru kita boleh dapat nilai XR. Okay. Harap clear kat situ, okay. The value, okay, saya tengok the value of XR, the replace whichever of the two initial guess yield at the function value with the same SR as the FXR. Okay, jadi kita akan sama juga, kita akan guess X upper and X lower juga. Okay, lepas tu untuk dapatkan nilai SR tu, sama juga macam tadi tu. Okay, tapi dia akan beza dia dekat formula XR kat sini. Okay, the real roots is bound by XL and XU.
Approximate the solution by linear interpolation between x lower and xu using similar triangle fast position formula. Sama juga dia macam guna formula yang 3 segi tadi. Kenapa macam ni dia dapat daripada 3 segi yang saya kata tu lah. Dia nak kira slope tu kan. Sebab apa formula tu lain? Sebab bila kita guna slope yang upper dengan lower tak sama dia punya length. Okey, tak sama dia punya length. Jadi formula dia akan lain sikit. Tadi macam bisection, length both and upper and lower slope tu sama. Okey, sama. Sebab tu dia divide bantu terus dapat. Okey. Okay, lepas tu choose a pair of value of xi and xu such that they always bracket from the root. Sama juga nak kira kan. Kalau korang nak kira dia nak pilih dia upper bound ke lower bound kan sama juga function dia lah. Dia akan ada fx ni yang mula-mula lah. Yang mula-mula dia akan pakai fx lower darab dengan fx upper kena less than 0. Tapi bila next yang kat bawah tu kan sama macam tadi. Kita kena pakai fxr. Okay, condition dia yang kita choose akan sama dengan fx lower darab dengan fxr must less than 0 ataupun less than 0. Kita keep doing the iteration. Kalau if fxr sama dengan kosong, kita dah boleh dah. Kita dah found dia punya root. Maksudnya dah sama xr tu adalah dah sama nilai dengan root kita. Jadi kita dah kena stop dia punya iteration. Sama, cara dia sama. Cara untuk menentukan kita nak buat kiraan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi tu yang saya tunjuk tu kan. Dia sama juga macam fast position ni. Yang beza dia kat sini adalah nak cari nilai punya SR sahaja. Okay. Sebab tu saya nak keep continue juga buat chapter ni. Lepas buat chapter bisection. Saya tak nak campur-campur. Okay, sebab method dia nearest nak sama. Yang membezakan equation nak tentukan nilai SR tu duduk kat mana. Okay, kita nak SR ni adalah nilai approximate value untuk kita assumption nilai dia dekat dengan root kat mana. Okay. Okay, ini lah. Contohnya fast position method. Okay, contohnya kita kena tentukan lah. Kita dah decide nak buat XU dengan, X upper dengan X lower. Lepas tu kita dah dapat nilai SR actual tu kita dah tahu kat mana. Berapa nilai dia. Kita dah masukkan nilai sama dengan kosong kan. Dapat nilai dengan berapa. Macam tadi 2.67 kan. Lepas tu kita decide lah nak buat upper dengan lower dia berapa kan. Suka hati lah. Lepas tu kita masukkan dalam nilai XR tadi. Yang SR tadi. Saya pun tak ingat dia punya formulation tu. Nanti kita tulis sama-sama ya. Korang-korang ingat kalau kita tulis sama-sama. Okay. Jadi sama juga cara dia. Sama macam tadi. Root lies in the lower substitute intervals. Kalau belah sini lower. Ini dia upper. Kalau dia duduk, kalau root duduk kat sini ke dekat sini. Kita kena pilih lah. Root line upper. Ni root line upper. Ni root line lower. Kita kena tentukan. Sama juga. Sama-sama. Okay, yang membeza kat sini fast position method. Why its method is faster? Why this method? Kenapa method dia? Dia adalah advantage dia lah. Dia faster and always converge for the single root. Okay, dia sesuai untuk single roots. Disadvantage dia adalah one-sided one bracket point will tend to stay fixed. Maksudnya kat sini kita akan bila kita dah decide nak buat ni adalah lower, dia punya upper. Lepas tu kita terus buat linear line tu. Dengan lurus tu kan. Okey. Lepas tu itu kalau kita decide kat sini kan, tapi kita boleh juga decide kat sini kan. Suka hati lah kalau nak decide kat mana kan. Katakan saya decide kat situ. Ni dia pastikan dia linear line tau. Bukan belok-belok macam ni. Okey. Belok-belok macam ni Can lead to poor convergence especially for function with significant curve. Katakan dia ada bentuk yang curve kan, macam ada dua root ke kan, macam tu kan. Dia akan tak berapa dia tak berapa dia more focusing untuk single root je lah. Kalau dia function tu ada dua root, mean dia tak converge. Okay, dia tak converge untuk this method lah, dia tak converge. Jadi bila dia tak converge maksudnya dia diverge lah, dia diverge. Okay, dia diverge. Jadi error mungkin akan bila dia dalam keadaan tu, bila kita ada lebih daripada satu root, dua root dan ke atas, maksudnya time tu error dia mungkin akan jadi fluctuated. Bila error dia fluctuated tu maksudnya dia tak stable. Okay, dia tak stable, dia tak sesuai. Okay, itu untuk fast position. Not always check by substituting estimated root in the original equation to determine whether FSR equal to 0 ke tak. Jadi kita kena sentiasa pastikan XR, F function XR ni sama dengan kosong ke tak. Okay, kena sentiasa pastikan. Okay, kalau dia dah sama dengan kosong, kita dah dapat actual value dah, kita kena stop dah. Tapi kalau macam dia tak dapat actual value, kita kena tengoklah value fluctuated dia tu macam mana. Kalau dah banyak sangat kita buat kan, dia dah fluctuated banyak sangat kita buat, kita tak dapat juga kosong tu, maksudnya dia ada lebih daripada satu root.
dia dah tak dia dah kira dia dia tak converge lah, dia tak converge. Dia diverge. Dia dah diverge sebenarnya. Okey. Okey, ini adalah example-nya. Example ni dia guna yang free fall tu. Free fall tu yang example 1 dia punya table tu kan. Yang C dengan FC kat saya tu. Dalam table tu dia masukkan nilai. Kalau dia ambil nilai yang lower bound dengan upper bound ni dekat ni. Lower bound ni kalau upper bound ni kat tak silap saya ni 12. Dekat 12 ni adalah nilai dia kat 16. Ni dia dah bagi tahu dah. Jadi dia dapat nilai ni. Function ni akan dia duduk kat sini tadi. Bacaan dia daripada tables tu. Okay, dimasukkan sahaja. Okay, jadi dalam kalau dalam methods untuk fast position ni, dia kena tahu nilai fx lower and fx upper tu berapa. Lepas tu kena tahu juga nilai x lower dengan x upper tu berapa. Sebab dia punya formula, dia akan guna 4 variables ni. Okay, dia tak macam kita punya bisection tadi. Okay, dia simple sikit bisection tu kan. Tapi dia tak cepat. Dia cepat sikit kita akan dapat dia punya ni. Okay, jadi bila korang masukkan sini, okay, dia korang masukkan nilai ni, korang dapatlah nilai dia, value dia 14.9913 kat sini. Okay, korang dapat nilai 913. Jadi kalau korang nak kira dia punya which is true relative, kita kena tolaklah true relative sama dengan berapa? Yang ni lah, yang new value 14.91 point lain 13 ni tolak dengan true value dia adalah tadi berapa? 14.78 tak silap saya. 0.78 tak silap saya. Dia ada 780 berapa so on macam itulah kan. Lepas tu dia bahagi dengan 14.9113. Okey. Lepas tu dia darab dengan 100 lah, ni darab dengan 100. Okey, korang akan dapatlah nilai dia ni yang ni 0.89. Okey. Korang akan dapat nilai tu true value tu. Okey. Okay, yang ni position ni. Lepas tu bila dia dah buat iteration, dia dah dapat value dia, relative value ni. Sekarang ni kalau pasal dia lebih besar daripada ES kan. Sebab kita tadi katakan ES dia 0.5. Katakanlah ES dia 0.5 kan, persen kan, 0.5. Jadi dia masih besar daripada ES. Jadi kita kena buat keep iteration. Until dia kena less daripada ES. Error specific error dia. Okey, ataupun dia kena sama dengan kalau dia selagi dia tak sama dengan kosong. Okey, selagi dia tak sama dengan kosong error dia. Okey, kalau dia sama dengan kosong dah tak payah buat. Okey, jadi dia akan buat lagi dia punya iterations dekat situ. Yang ni dia buat iteration. Tadi dia dah ambil 12 kan, dia punya awal tu dia masih dia dah pilih lower bound dekat situ. Jadi kat sini upper bound dia berubah lah. Okey, upper bound dia berubah, dia ambil nilai SR yang lama. Okey, SR yang SR yang baru. Okey, SR yang lama tadi 16 kan? Silap. Itu X apa yang lama tadi 16. Okey, jadi sekarang ni X apa yang baru adalah nilai XR yang tadi. Okey, sama je cara dia buat. Okey, dia masukkan dalam nilai tu dalam 14.7879 ni. Jadi dia buat balik kalau nak dapat ni dia dah minta apa tadi? True error kan? True error ke tadi? Kataan dia. True relative error kan. Ni dia kata apa? Approximate kan? Approximate. Maksudnya approximate relative error. Okay. True error pun boleh kira juga. Approximate pun boleh kira juga. Boleh kira dua-dua. Ni dia kira dua-dua kan. Jadi kalau untuk true error dia sama dengan 1.4 14.7942 tolak dengan yang tadi yang sebelum ni yang true error tadi tu yang daripada awal buat 14.78 so on berapa tu bahagi dengan yang baru 14.7942 darab 100. Okey, dapat dalam 0.09 macam tu. Okey, jadi kalau untuk relative pula error relative pula kita ambil yang baru kita ni yang ni lah 14.7942 tolak dengan yang tadi SR yang tadi. SR yang tadi adalah 14.9113. Bagi dengan 14.7942. Jadi dia akan dapat dalam 0.79%. Okay, macam tu. Okay, itu dia kira. Jadi korang kena tahulah macam mana nak kira ET dengan EA. Sama juga macam cari sebelum tu. Okay, clear sampai sini? Method dia sama je. Yang bezakan nilai XR je. Nak kira calculation XR sahaja. Okay, bisection and fast position.
versus fast position. Masa satu kenapa dia kata linear? Ni lah fast section. Kalau nampak dia lurus macam ni, maksudnya dia adalah fast position sebab dia linear interpolations. Okay, dia ada value yang dianggarkan tu berbentuk linear. Tapi kalau bisection dia boleh jadi fluctuated macam tu. Okay, the error for fast position decrease as much faster as than the bisection because of the more efficient scheme for the root location in the fast position method. In the bisection method, there are interval between x lower and x upper, row smaller during the course of the computations. For the fast position method, this initial guess may stay fixed throughout the computation as the other guess converge on the root. For such case, the interval does not shrink but rather approach the constant value. Kalau kita dah nampak constant, kita dah buat banyak kali iteration, nampak dah lebih kurang constant dah. Maksudnya sebenarnya dia tak berapa, dia dah divergent dah sebenarnya. Tapi dia boleh stop lah buat. Okay, dia boleh stop buat iteration. Okay, bisection ni korang boleh baca juga. Bisection does not take account to the shape of the function, only use the sign of fx. Fast position does not take into account the shapes of the function. This can be good or bad depending on the function. Sebab lain function, lain dia punya karakteristik. Jadi tak semestinya bisection ni tak elok untuk function ni. Ada setengah function dia elok untuk bisection dan ada setengah function dia elok guna fast position. It depend. Okay. Fast position is based on the premises that fx lower is closer to the 0 than fx upper. Then the root is closer than fx lower than to xx upper. In this case, the opposite true because of the shape of the function. Okay, itu adalah theoretical lah yang korang boleh baca je. Tak ada masalah kat sini. Okay, sekarang kita masuk, kita dah try buat contoh yang sama. Kita try guna untuk fast position. Jadi macam korang punya assignment pun macam tu juga. Okay, kita ada satu task yang sama. Jadi korang kena guna multiple method. Boleh guna bisection. Seorang pilih bisection, seorang lagi kena guna fast. Seorang lagi kena guna Newton-Raphson. Seorang lagi kena guna scan. Macam itulah, dia ada 4 orang kan. Seorang lagi boleh guna modify. Pilihlah mana-mana satu. Lepas tu last sekali kena justify kan. Antara kan dalam satu kumpulan korang dapat value dia, korang buruan table, korang buat analisis untuk each korang punya method. So method korang kenapa, kalau korang punya tak okey, kenapa tak okey, apa benda semua. Kalau yang okey tu kenapa dia okey. Okey? Okay, kita buat ni, determine the roots of the using fast position method pula. Okay, saya tutup ni, kita akan guna sama juga kita akan guna, tapi saya nak korang yang tolong saya kirakan juga. Okay, saya dah kirakan juga sebenarnya, tapi saya nak korang buat jugalah. Tapi sebab dia kadang-kadang kan dia depend pada share whiteboard. Dia tak padam kalau nak new dia letak kat mana? New. Okay. New whiteboard. Okay, start blank. Okay, untuk past position. Okay, first kali nak buat apa? First, buat apa? Cari actual. Yeah, Cari cari actual actual. value cari actual value. Okay, find actuals value. Okay, cari actual value. Okay, cari actual value kat sini adalah tadi kita dah kira kan. X true value equals to 2.67. Okay, jadi kita guna baliklah 2.67 tu. Okay, lepas tu kita nak kena buat assumption lagi kan. Yang kedua, kita kena choose kita punya. Kita buat apa? X upper lower. Yes, kita kena buat assumption kena into X lower equal to what? Lepas tu X upper equal to what? Okay. Berapa X lepas tu kita dah tahu yang ni, kita akan dapatkan F X lower. Lepas tu kita akan dapatkan F
Ini kena penting lah sebab kita kena kira HR kena ada benda tu kan. Fx apa. Okay. Okay, Fx lower. Berapa? Nak ambil berapa lower? Kita ada 2.67. Kita nak ambil berapa? Nak ambil sama macam tadi Boleh tak? Ambil sama macam tadi lah. Boleh buat comparison. Jadi Fx lower kita ambil nilai dia 2. Lepas tu X apa kita ambil tadi? Kita ambil 3 Okay, 3. Okay, 3. Okay, jadi kira lah berapa? Berapa dia punya XL? Ni Fx lower ni. Kalau dia nilai dia, kalau sini 2. Kalau sini Fx lower 2. Berapa nilai dia? Masuklah dalam ni kalkulator. 0.1. Okay, 0.1. Kalau yang ni Fx 3 ni. Berapa nilai dia? Cepat. Saya tunggu awak je. Saya tolong tulis. Negatif 0.033. Okey, negatif 0.033. Okey, dah dapat function ni semua dah ada, nilai ni dah ada. Lepas tu kita kena cari nilai kita punya yang ketiga. Find kita punya XR. Okey, XR kita berapa? Jadi kita carilah XR kita transfer. Jadi kita first sekali saya suka sekali tulislah rumus. Okey, tulis rumus. Jadi sekurang-kurangnya kalau tak ada markah, kalau salah buat calculation, saya bagilah markah dekat formula tu. Okey, 0.5 ke macam tu. Ada juga markah kan daripada tak ada kan. Salah kan. Macam tu kan. Tolonglah buat formula. Okey. Okey, jadi XR sama dengan XU betul tak? Kalau saya salah nanti korang tolong baiki Saya ni ingat-ingat lupa je. Saya tulis saja. Kalau saya salah, awak bagi tahu. Okey. Ya, tolak X apa sebab saya ni anggar-anggar saya rasa macam sebab saya dah buat latihan dengan hari tu. Jadi saya macam ingat-ingat lupalah. Betul tak formula saya? Betul. Okey, betul. Jadi korang substitute lah masukkan nilai dia. Masukkan nilai dia jadi XR equal to XU kita ni adalah X apa kita adalah XU XU ni. Okey. XU kita adalah XU kita berapa? 3 tolak ni FXU. FXU kita adalah FXU ni kan. Tolak 0.033 darab dengan XL kita adalah 2 tolak 3 kan. Bahagi dengan FXL adalah 0.1 tolak FXU adalah tolak 0.033. Okay, berapa nilai dia dapat? SR? 2.75. Okay, 2.75. Okay, dapat 2.75. Okay, dapat 2.75. Lepas dah dapat 2.75 ni nak buat apa? Kita kena kira dia punya error lah. Nanti kalau kita 4, kita kira dia punya error. ET and EA. True error and approximate error. Okay, korang kira nanti. Okay, dia kira lah. Jadi kalau ET dia adalah berapa 2 point tadi 2 point berapa yang true error tadi. Dia new tolak old bahagi new kan. Yang saya tulis balik lah. Saya selalu lupa. E new tolak E old bahagi E new darab dengan 100. Jadi nak dapatkan nilai dia, jadi E new kita tadi adalah E error new tadi ni. Sorry, X. Bukan E new. X. Ni X. Ni X. Okay, sorry. Jadi X new kita tadi apa? Berapa? X new. XR new. XR new kita tadi berapa? Mana XR new? Okay, XR new kita. Okay, 2.7. 2.75 tolak yang old kita yang kita ambil yang ni lah.
2.67 bahagi dengan 2.75 darab 100. Okey, berapa? Berapa? 2.91%. 2.91. Okey, macam tu persen. Okey, jadi 2.91%. Ini baru ET. Kalau EA, dia tak adalah sebab dia tak ada sebelum tu, tak ada approximate value sebelum tu kan. Dia kira ET sajalah. EA dia tak ada. Okey. Jadi yang keempat kita dah cari E. Lepas tu yang kelima, kita kena buat apa? Kita kena comparekan dia. Comparekan value dia tu. F X lower kan? Betul tak? Darab dengan F X R. Sama dengan berapa? Jadi FXL adalah 0.1 darab dengan FXR. Masukkan inilah ini 2.75 dalam equation tadi tu. Berapa? .75 tu masukkan dalam equation tadi tu. Berapa nilai ni? Masukkan 2.75 je dalam X tu. Nilai X tu. Kal tu masukkan nilai X. Saya punya dah reset dah tadi. Negatif 0.0091. 0.00. Ada berapa kosong? 3. Dia kat sini 9 kali 10 darab 3 je. Maksudnya 2 je lah. Kan? Jadi dia less than 0 kan? Sebab dia negatif. Dah negatif dah nampak kan? Less than 0. Jadi dia kena ambil lower. In lower bound lah. Lower Okay, dia ambil lower. Lower bound. Okay. Lepas tu dah kira ni presenter di sini. Lepas tu kita buatlah yang keenam. Repeat. Yang kedua. Until yang kelima. Lepas tu masukkan dalam table. Okay, korang masukkan dalam table. Sampai dia fulfill EA less than ES ataupun ES ni adalah 0.5 darab 10 power of 2 minus P. Okay, ataupun 0.5 lah, 0.5. Ataupun korang dapat value F XR sama dengan 0. Okay, repeat yang tadi sampai dapat FR sama dengan 0. Okay? Clear situ Medium nak tanya. Ni saya. Nilai ES tu memang fix 0.5 darab 12. Yes, betul. Nilai dia fix. Itulah nama pre-specific error. Pre-specific error. Pre-specific error. Okay, dalam chapter 1.2, slide nombor berapa saya tak ingat. Tapi saya ingat itulah nilai-nilai tu. Sebab waktu saya try buat soalan final korang, buat final pula kan. Lepas tu, saya ada masalah dekat sini. Why is specific? Jadi saya cari. Oh, okay. Jadi I need to remind this one. Saya kena ingat dalam kepala otak saya benda ni. Dan saya ingat. Kebetulan. Bila kita jumpa masalah, barulah kita keep buat kan. Baru kita akan jumpa benda tu. Kita akan ingatlah benda tu. Sampai bila-bila. Macam tu. Okay. Okay. Clear sampai sini? Ada lagi soalan nak tanya? Okay, tak ada. Tak ada soalan. Jadi, yang ni pun sama, buat macam table tadi. Okay, maksudnya tadi guna bisections. Lepas tu korang guna yang ni, masukkan dalam tables juga untuk false position. Boleh? InsyaAllah. Tak ada insyaAllah. Kita jumpa nanti face to face. Lepas raya kan? Tahulah buat dekat depan. Jadi kena hantar semua. Okay, jadi tolong buat, bubuh dalam table, isikan nilai-nilai dia, masukkan ikut formula je kan, saya dah ajar guna calculator tadi, yang ni tak perlu guna, tak guna ni, masukkan nilai dia. Okay, clear? Habis. Jadi soalan yang last kali yang akan menjadi quiz anda yang sebenarnya adalah di sini.
Dah ada 1 minit lagi kan? Sempat yang saya cakap korang nak pergi kelas lain kan? Okay, resumes. Then you be the last one. Oh my god. Dia ada jawapan dia kat sini. Tapi ini bukan jawapan dia. Bukan jawapan dia. Bukan question ni. Saya suka yang buat ni. Okay, korang buat yang ni. Okay, korang buat yang ni. Okay. Buat yang ni, first ni analytical method ni untuk dapatkan dia punya root kan. Jadi korang akan sama dengan kosong. Kan, kalau korang tak boleh sama dengan kosong, korang buatlah yang ni A, ni B, ni C. Yang negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A ni kan. Masukkan dalam ni. Kalau tak nak masuk dalam ni, pakai kalkulator. Dapat tadi berapa dapat berapa entah. Saya tak ingat lah, saya tak buat. Dapat berapa. Saya tak silap saya dia dapat 5.6 something, 62 macam tu lah. Tak silap saya dapat. Okay, kalau awak masukkan dalam, siapa yang rajin sekarang ni nak masukkan dalam kalkulator dia, dia akan dapat roots dia adalah X value dia kan. X root dia, X true value dia equals to 5.629. Okay, yang saya dapat dalam kalkulator ni. Kalau korang masukkan dalam formula ni pun korang akan dapat benda yang sama juga. Tapi dia ada 2 value lah sebab ada plus ada minus satu kan. Pakai yang ni, yang 5.69 ni. Okay, jangan pakai yang 1.62 tu. Pakai yang 5.629 ni. Okay, lepas tu korang kena buat graphical, korang try plotting kan dia. Dah korang plotkan dia, try buat yang nombor 3 tu. Sama ya, pakai vice dengan fast method juga. Sama macam yang korang akan buat nanti bagi kat saya macam yang kita buat dalam kelas. Okay. Dia kata initial guess to 5 to 10. Initial guess 5 to 10. Dia suruh pakai sekarang ni value dia. X lower 5, X upper 10. X lower 5 dengan X upper 10. Nampak ya kat situ? Initial guess dia. Dia dah suruh dah pakai yang tu. Between tu. Okay, jadi korang tak payah nak pilih-pilih apa-apa penilai lagi. Dia dah guess kat situ. Determine the best relative meter error. Ni kira lah dia punya error EA dengan ET. Okey, ada soalan? Ini adalah quiz dia, nombor 2. Nanti korang tanya kenapa kelas sebelah tak ada quiz ni. Kan? Sebab kelas sebelah bukan saya ajar. Okey, buat quiz ni. Jadi saya akan tengok, saya akan check, okey? Saya akan check jawapan anda pada hari Sabtu. Okey, hari Sabtu tu tengok rajin nak saya buka laptop kan. Orang dah balik raya kan. Okey, korang buat sebelum hari Jumaat pukul 11.59. Okey, ada apa soalan? Kuis ni tunjuk jalan kerja full lah madam. Yang ni sahaja buat tunjuk jalan kerja full. Sebab saya nak bagi korang train buat benda ni. Okey, yang ni sahaja. Yang lain tadi tu table je. Yang ni yang buat jalan kira penuh. Okey? Letak dalam Teams saya, madam. Ya, dalam Teams. Lagi saya create. Saya tak create lagi. Nanti saya create. Team. Boleh? Baik, madam. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Jumpa lagi.